Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif Al-Mutarjim wa rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi ta'arin. Itu muka surat 18 20 perenggan. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, berhubung dengan keadaan ini ialah kebanyakan daripada perlakuan manusia, ramai yang mana pada kebiasaannya ia berjumpa katanya, macam mana aku hendak berbuat ibadat sedangkan keadaan diriku berkekalan dalam melakukan maksiat serta bergelomang dengannya, maka sudah tentulah mula-mulanya wajib atas diriku melakukan taubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kiranya itulah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosaku serta dilepaskan diriku daripada belenggu tawanannya, dan juga disuci bersihkan daripada segala cemar kotorannya. Ketika itu barulah layak diriku untuk berkhidmat dan bersama-sama di hamparan perdampingan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, pertama sekali syukur Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata memberikan kita nikmat boleh wujud lagi dan berada lagi, hidup lagi atas muka bumi ni. Alhamdulillah. Dapat kita nikmat Islam sejak lahir lagi, alhamdulillah. Mak ayah kita yang Islam tu, kita lahir daripada mereka Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah, dengan itu dibesarkan kita dengan tata cara hidup Islam, boleh dalam keadaan ikut perintah Allah Ta'ala, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur lagi Allah Subhanahu wa taala beri kita keinginan, kehendak untuk belajar dan faham ketaatan yang kita dah buat itu, supaya kenal kita taat ni untuk siapa, kerana siapa, dan kita kalau duduk solat pun menghadap siapa yang kita sembah, atau istilah lain mengenal Allah Ta'ala. Alhamdulillah diberi kita berjumpa dengan guru, orang, dan dapat pengetahuan macam mana boleh faham ke Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, yakin ke Allah Ta'ala, boleh tasdik, membenarkan dan mengiyakan Allah, sabit wujud dia dan segala kesempurnaan pada dia, bahkan dialah satu-satunya ilah. Dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia, yang makhluk ni asal semua tak ada. Apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan limpah kurnia dia. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita pula keinginan untuk belajar mengenali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dengan itu diberi taufik hidayah pada kita pula kenal kedudukan Rasulullah. Diberikan kita dorongan untuk berselawat, untuk hidup dengan lifestyle ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita keupayaan malam ni boleh hadir untuk solat maghrib berjemaah, dan diberikan kita kelapangan masa, keterbukaan hati berada pula satu majlis ilmu yang sangat mulia untuk kita nak meneruskan bacaan daripada kitab Cermin Budiman bagi Mukminin terjemah Minhajul Abidin, untuk kita lihat bagaimana panduan yang disebut oleh Imam Ghazali ini, jalan-jalan yang perlu kita tempuh untuk merealisasikan kehambaan kita pada Allah Ta'ala, bagaimana untuk mencapai matlamat sebagai orang yang benar-benar abid, orang yang betul-betul faham perjalanan hidup atas muka bumi ini, bagaimana nak menuju Allah Ta'ala, dan sentiasa dalam keadaan sedar, yakin, mengiya dan membenarkan Allah Ta'ala, khasnya dalam ibadat, bahkan umumnya selagi di badan ni kandung hayat, Allah Ta'ala sentiasa kita tauhidkan dia dan tak pernah kita lupa pada dia. Bahkan sentiasa zikir kita dan tanzih kita daripada sifat kekurangan dan yang tak sepatutnya pada dia. Sentiasa mengagung dan membesarkan dia, dan sedar apa yang ada pada kita ni adalah semata-mata limpah kurnia anugerah dia. Itu kalau ikut adalah antara perjalanan seorang hamba, orang yang kalau nak jadi betul-betul hamba Allah Ta'ala, inilah keadaan yang sepatutnya dan perasaan yang kena ada pada diri kita setiap detik dan masa, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kita nak baca kitab ni dengan harapannya mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan lagi untuk kita faham perjalanan ni. Kalau tak faham, mudah-mudahan boleh faham. Kalau dah faham, mantapkan kefahaman kita. Dan kalau tak betul, boleh betulkan perjalanan kita. Semak diri kita, wajib untuk kita betulkan perjalanan masing-masing. Setiap individu fardu ain nak belajar dan kena faham perjalanan ni, insya-Allah. Baik, kita nak sambung ni kalau ikut pengarang kita dah jelaskan hari itu, orang yang bila dia dah kenal siapa dia, yang kalau sebut dengan bahasa kita sendiri senang, kalau kita kenal siapa kita, yang kita ni makhluk, asal kita tak ada, asal titis mani, mestilah ada satu zat yang sangat kuasa menjadikan kita. Kita bukan jadi sendiri. Di taufik hidayat yang kita untuk mengenal, untuk ada faham, ada perasaan, bahkan akal kita tak boleh menolak sama sekali kewujudan zat atas nama Tuhan, yang dialah satu-satunya Tuhan, tak ada dah Tuhan selain dia. Itulah maksud syahadah kita tu, la ilaha illallah tu. Bila kita dah faham siapa diri kita, bahkan seluruh makhluk ni sama je martabatnya, yang kata semua adalah makhluk. Yang kita ni Allah lah yang jadikan kita dengan segala keistimewaan, ketentuan. Ya Allah lah takdir yang kita, baik laki, perempuan, sihat, sakit. Ada di kalangan kita ni, ada yang alim, jahil, kaya, miskin, sihat, sakit. Macam-macam hal yang ada kat kita. Ada pemimpin, ada rakyat, ada sultan, ada agung, ada yang kuli, ada bos, ada guru, macam-macam tanggungjawab dan keadaan yang Allah Ta'ala jadikan berbagai-bagai situasi kat kita. Begitu juga dalam ramai-ramai kita ni, manusia, ada pula jin, ada malaikatnya, ada haiwannya, ada tumbuhannya. Bila kita kenal semua ni adalah ciptaan daripada Allah Ta'ala, kita dengan apa Allah Ta'ala cipta kita, wajib kita kenal apa yang ada pada kita ni tiada lain melainkan Allah lah yang menjadikan kita. Baik, dah faham perjalanan tu, tentulah kita nak lalu kehidupan ni macam mana nak hidup sebagai hamba Allah Ta'ala.
Kalau satu sudut kita dah faham dan kita pun rasa macam kita dah faham pasal kita dah solat, jaga semayang fardu 5 waktu, berbanding dengan ada orang lain lagi tak semayang, tak jaga semayang jemaah, Jumaat pun tak ada semayang pun, semayang raya pun tak semayang, katalah gitu. Kita satu sudut dah ada ibadat, saya semak sikit, benar-benarkah kita ni dah lulus bab ibadat tu yang kita kenal kepada siapa kita ibadat. Tentulah yang nak muhasabah tu. So, kitab kita ni pun masih peringkat permulaan kitab, yang bila kita nak beradab pula, kita dapati ada halangan. Kita nak beradab ni, apa nak tahu mana, jadi malas, tak ada semangat kan. Zikir, pegang tasbih kita lena, buka Quran, nak baca Quran tak reti baca kan. Kalau baca pun, berarti baca pun tak ada semangat, kadang tak ada apa-apa perasaan pun untuk bangun hidup sebagai orang yang taat. Tapi kalau makan cepat, buka handset, tengok WhatsApp, laju. Kalau pergi berjalan, tambah dah tak ada PKP macam mana, jom bila lagi. Tapi kalau main bab nak zikir, baca Quran, fikir, mengaji, mengadap kitab, mengadap tok guru, berpi bahasa gitu, tambah pula duduk pula nak bersedia menadah telinga, dengar apa benda yang kita kena betulkan dalam perjalanan hidup kita. Ayat pula pedih-pedih pula tu, bukan senang nak tunggu. Satu pula tu, dengan hal yang ada pada kita, semak balik kita ni dulu bukan orang baik-baik pun. Yang ni yang dia nak sebut. Dia kata berhubung dengan keadaan ini, bila kita dah faham ada perjalanan yang kita kena lalui dalam ibadat pun, katalah kita dah boleh ibadat satu sudut dah, tengok keadaan yang ada kat kita ni, dan kata dia keadaan inilah kebanyakan daripada perlakuan manusia. Ramai manusia inilah keadaan dia. Apa dia? Ramai yang mana pada kebiasaannya ia bercakap, kalau nisbah bercakap, cakap ajuk macam ni, macam mana aku nak berbuat ibadat ni, sedangkan keadaan diri aku berkekalan dalam melakukan maksiat. Masih banyak lagi maksiat. Cuma maksiat ni kena belajar lah, elok-elok apa yang panggil maksiat. Kalau satu sudut kita dah tak ada maksiat zahir, alhamdulillah. Tapi kena belajar lagi. Pasal apa? Kena faham dan kena belajar apa yang telah disyarah oleh tutugu para ulama kita untuk kenal apa maksiat kita. Pasal kita bila tak belajar dan tak faham maksiat, kita akan sampai boleh rasa kita tak ada maksiat. Tu masalah. Kita belajar bab akidah, rasanya ada bab akidah yang common knowledge kat kita, orang yang tak ada maksiat, tak ada dosa ni hanya Nabi Rasul. Kalau nisbah manusia ni tak ada dosa maksiat, Nabi Rasul. Mereka dikenali dengan istilah maksum. Mereka amanah, dengan makna ismah, sentiasa dalam peliharaan Allah Ta'ala. Bahkan mereka sendiri dalam keadaan sentiasa sangat kenal Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala. Walaupun mata mereka tidur, hati tak tidur. Bayangan macam mana taatnya mereka. Tu pun khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak kurang satu hari semalam 70 kali istighfar. Istighfar tu apa? Minta ampun. Soal, dia minta ampun buat apa sedangkan dia tak ada dosa? Soal, kita ada dosa tak? Minta ampun tak? Tu kena jawab tu kan. Berasa tak dosa? Dia apa masalah tak rasa dosa ni? Tak kenal dosa. Rasulullah tu dia maksum, dia tak tahu ke dia maksum. Tu kenapa dia istighfar? Kenapa dia boleh rasa dia berdosa? Kenapa kita ni yang banyak dosa tapi kita tak rasa berdosa? Boleh faham dua persoalan yang sebut tu? Boleh? Yang tu yang kena mengaji tu. Bila kita tak mengaji, kita akan apatah lagi dah rasa satu tahap
Apatah lagi dah rasa makrifat buah pil tu kan. Aku dah dapat hakikat, aku dah ada tarikat, hidup pun dah lepas syariat. Rasa duduk makam wali semayang pun tak payah. Ada yang sesat sampai tahap tu, na'udzubillah. Bahkan tengok elok-elok Rasulullah ni maksum tapi duk istighfar, bayang tak? Kita ni berdosa tapi duk rasa macam tak ada dosa, bahkan sampai ada orang yang sesat, na'udzubillah, sampai dia rasa tak perlu dah ikut syariat. Mudah taklah pelihara kita daripada pahaman sesat ni. Kita satu hal, mudah taklah pelihara daripada pahaman sesat ni. Kita tak adalah pahaman sesat macam tu. Kita memang duk jaga semayang, ibadat kita jaga, jemaah jaga, bahkan tak boleh jemaah, tak boleh pergi masjid, meronta-ronta kita pasal tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi jemaah, tak boleh pergi ngaji. Alhamdulillah satu sudut dah bagus dah, ada semangat nak taat, tapi kita masih ada masalah. Tak mana? Kita belum kenal dosa yang masih banyak lagi kita, yang kalau kita tak belajar betul-betul, kita akan rasa kita tak ada dosa. Istighfar pun mulut je, astaghfirullahalazim, astaghfirullah rabbi, itu seumpamanya, ya Allah ampunkanlah dosa aku. Dosa kita ni dosa majhul istilahnya. Apa dosa majhul? Dosa kita tak tahu dosa apa. Nak mengaku tak berdosa tak boleh, pasal mana boleh tak ada dosa? Betul yang saya cakap kan? Siapa boleh mengaku dia tak berdosa? Angkat tangan, saya nak bagi RM10. Takkan siapa nak berani angkat tangan tak? Memang bodoh tu satu hal dah kan. Takkan tak pernah belajar bab akidah langsung. Tapi cuba sebut dosa apa yang kita duk berdosa tu. Cuba sebut. Boleh sebut? Kalau saya suruh seorang satu boleh? Menggelepar cari apa dia ni. Aku tengok awet anak dara lalu hari ni. Contohlah kan. Yang tu satu hal lagi. Itu je. Ngumpat. Duk ngumpat siapa? Menteri besar. Umpat DAP. Apa yang tu tahu umpat? Yang tu satu sebenarnya banyak dosa ke banyak tak berdosa? Tak ada dosa pun. Itu pun cari-cari je. Dalam ngumpat. Lepas tu tak ada apa dah. Cari je. Dosa kena cari. Sedangkan memang dosa tak? Memang dosa tak? Dosa apa? Tu saya kata dosa tu jadi majhul. Tak tahu apa dosa. Apa masalah kita? Tu yang kita tak pernah belajar bab dosa tu, maksiat tu. Satu, Imam Ghazali nak sebut, antara orang yang kalau dia memang faham ni, dia akan rasa maksiat besar sekali. Yang saya nak sebut ni lah, apa dia? Maksiat besar kita tuan-tuan adalah maksiat akidah. Pasal kita ada dua kan, benda besar kita. Iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Kita dah rasa kita beriman dah. Dah amal pun kita dah rasa kita amal soleh lah. Betul kan? Dah amal soleh ke belum? Tak amal soleh lagi. Jadi tuan-tuan ni amal toleh ke? Memang kaki judi ke? Tak. Betul kaki minum arak? Tak. Kaki pergi apa? Nombor ekor pergi betung. Betung tak boleh masuk kan? Atau apa maksiat yang kita buat, yang dia asal nak sebut, memang dah tambah pula dah rasa amal soleh, tambah pula duk pegang jawatan-jawatan yang soleh-soleh, jadi imam, jadi bilal, jadi ustaz. Saya sebut saya ni bukan cerita orang lain kan? Orang panggil tok guru, panggil musyarat pun orang rujuk kat kita, tanya masalah, oi duduk makam hebat lah ni. Macam ada rasa bersalah tak? Oi amal soleh gila ni. Ada dosa tak? Berlambak dosa. Dosa apa? Dosa zahir satu hal, saya tak fokus sana. Saya nak sebut dosa apa? Dosa batin. Apa dosa batin? Dosa akidah. Bab akidah besar kali iman kita ke Allah Ta'ala. Apa dia? Wajib kita iman pada Allah Ta'ala. Allah ni dia ilah. Apa saja yang kita dapat ni mesti daripada dia. Tak ada hati pun perasaan kita kepada selain pada Allah Ta'ala. Itu besarnya akidah. Kalau kita ada perasaan selain pada Allah Ta'ala yang menyebabkan kita dapat, kita rasa kita ada,
Apa yang ada perolehan kat kita ni, kita ada rasa selain daripada Allah Ta'ala. Itu dosa besar kali kat kita. Hidup. Duk rasa hidup kat apa? Makanan. Out. Duk hidup. Pasal apa rasa hidup? Air bagi hidup. Oksigen bagi hidup. Out. Dosa paling besar sekali. Dosa apa nama tu? Istilah ulama yang tu disebut dosa syirik. Syirik apa? Menduakan Allah Ta'ala. Duk berasa kita hidup ni ada selain pada Allah Ta'ala boleh bagi hidup kita. Hidup macam apa? Bawa ubat satu beg. Macam makan nasi sarapan pagi. Kenyang. Apa? Tak ada ni, tak tahulah nak hidup tidak. Macam tu. Bukan maksudnya tak payah makan ubat. Saya tak kata begitu. Pasal kita hidup diajar bersyariat. Ada peraturan sabab-musabab. Akidah ni betul. Sabab makan, minum, ubat yang ni common sangat. Tapi akidah kita jangan common. Itulah sikit guna bahasa itu. Akidah kita besar sekali tahu mana. Wajib i'tiqad. Apa yang ada kat kita ni tiada lain melainkan semua adalah kurniaan daripada Allah Ta'ala. Tak ada campur tangan makhluk sikit pun, walaupun sebesar zarah, untuk ada apa kat kita. Akidah mula-mula sekali. Itulah iman. Iman ni antara sebut dalam hadis, kata dia afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu ma kunta. Atau kama qala. Iman paling besar sekali yang wajib atas kita, kena ada iman, yakin sungguh apa dia? Kita yakin bahawasanya Allah Ta'ala ni sentiasa bersama kita, memberi anugerah yang tak putus-putus setiap masa, di mana saja kita berada. Itu iman paling besar sekali. Maksudnya kalau kita tak ada apa perasaan ke Allah Ta'ala, apa saja keadaan kita, maksudnya kita ni tak ada iman. Na'udzubillah. Bahkan hati kita akan membenarkan makhluk. Itu maksiat paling besar ni. Maksiat paling besar kali yang maksiat akidah. Maksiat nak mencuri pun sekali-sekala. Tinggal semayang pun satu hari 5 kali hukum tinggal semayang. Tapi kalau akidah kita tak betul, tak kena gaya, 24 jam kita dalam keadaan mensyirikkan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Syirik tahu mana? Kita tak rasa apa yang ada kat kita ni daripada Allah Ta'ala. Satu antara perkataan-perkataan yang sering disebut oleh ulama bagi kita sedar Allah Ta'ala ni apa? Makana min ni'matin fa minallah. Apa saja daripada nikmat yang aku dapat ni semua minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Hadir yang hati ke Allah Ta'ala, aku ni boleh tinggal benda yang tak elok, yang maksiat, boleh buat taat ni, boleh sembahyang, boleh pergi masjid. Semua ni daya upaya Allah Ta'ala beri. Tu akidah besar tu. Walaupun kita hanya sebut beberapa waktu, tapi kalau ikut kena sentiasa sedar dalam hati bahawasanya mesti akidah kita besar, yakin Allah lah yang beri kat kita ni semutlaknya, tak ada campur tangan daripada makhluk sikit pun. Yang itulah bahawa mana iman. Kalau kata di sepah bahasa kita sebut tawakal, kita kerja tawakal lah pada Allah Ta'ala. Tawakal tu bukan kita berpegang di atas kerja yang kita buat tu. Itu kan tawakal. Itu tak faham tawakal. Tawakal ni kerja yang kita buat tu tak ada hati pun kerja yang kita buat, walaupun buat bersungguh-sungguh. Hati ini apa? Allah yang bagi dapat kat aku. Itu orang tawakal. Boleh faham saya sebut apa? Kita kadang rasa macam kita faham agama kan. Dengar saya sebut, kasar sikit lah saya sebut ni. Kita rasa macam kita kenal Allah Ta'ala. Kita rasa macam kita faham Allah tu ilah. Rupanya tak faham lagi. Saya bila kena hentak dengan guru bab-bab ilmu akidah ni tuan, rasa macam baru mengaji, macam newborn baby. Aku ni selama ni aku bodoh lagi rupanya. Tuan saya tak tahu lah. Kok tahu wali-wali semua. Saya perli ke apa, nasib baik lah rasa tu kan. Tapi
Saya mula-mula dengar bab-bab ilmu macam tu. Bahkan sekarang pun kalau hari-hari dia peringatkan jumpa guru, dia cerita. Memang cerita guru kalau cerita bab akidah, ini lah dia sembah. Dia cerita ni, rasa macam aku punya tak ada iman aja hari ni. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Oh. Pasal bab ni lah bab paling besar sekali yang kita khasnya orang Islam paling banyak yang kita terlepas pandang mengaji dan belajar bab ni bab ni bab kenal Allah Ta'ala ni. Bab nak hadir hati ke Allah Ta'ala ni. So, kalau misalnya tak kena PKP dah, macam mana? Oh, lega, relax, merdeka rasa. Boleh pergi mana-mana lah. Tak rasa pun Allah yang angkatkan kita daripada bala bencana ni. Tak rasa pun. Syirik lah tu, dosa lah tu. Patutnya berasa macam tu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Aku berasa selain pada engkau yang angkatkan semua bala bencana ni. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Oh, patutnya macam tu. Kita mana ada? Tak ada pun. Relax je. Relax. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Sedangkan tu pelajaran besar sekali kita dalam bab akidah. Yang tu yang kalau saya sebut itu, dengar. Macam mana nak bagi sentiasa mantap dalam bab akidah? Jadi kalau faham tu, tak ada mantap dalam bab akidah, tak faham kita macam mana sentiasa 24 jam ni, nak boleh hati ni sentiasa yakin dengan Allah Ta'ala, membenarkan Allah Ta'ala, mengiyakan Allah Ta'ala. Kena risau ke, kena bergembira? Sikitlah soalan-soalan saya macam tu kan. Nak rasa gembira ke, rasa duka cita? Macam mana aku ni? Aku ni kalau mati kena mapuh, pergi bahasa kasar sikit kan. Mapuh, macam mana keadaan aku ni? Macam mana nak hati tu sentiasa boleh hadir hati ke Allah Ta'ala ni? Duk semayang pun lupa ke Allah Ta'ala ni. Macam mana ni? Duk zikir pun lupa ke Allah Ta'ala ni. Duk baca Quran pun lupa ke Allah Ta'ala ni. Macam mana ni? Macam mana ni? Jadi bila macam mana tu, kalau orang yang faham betul-betul perjalanan akidah ni, tak boleh duk diam kan, tak boleh tidur kan. Macam mana aku nak buat ni? Tapi kita kalau selambar buat tahu dengan mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada selambar tu, dihidupkan hati kita, sanubari kita, bagi kita kesedaran ni. Sedar tu apa? Sedar bagi nak faham macam mana nak hidupkan hati kita ke Allah Ta'ala. Misal, itulah iman. Iman ni 24 jam hati tu bersandar, rojok, ingat, sedar, faham dengan Allah Ta'ala. Itu iman. Iman ni bukan ucap kalimah syahadah, aku iman Allah Tuhan kami, udah lega. Lepas tu hidup seharian ni tak pernah ingat Allah Ta'ala. Kalau sebut pun sebut dari mulut, perasaan tu tak pernah ada hadir pun. Allah bagi aku hidup, Allah bagi aku rezeki, Allah bagi aku melihat. Tak ada apa pun orang kata nak boleh sedar ke situ tu. Maksudnya sentiasa dalam keadaan dosa. Jadi kalau orang yang memang dia nak lalu jalan ibadat, bahkan dia kata sini rata-ratanya awam ni, inilah keadaan kebanyakan manusia sentiasa dalam melakukan maksiat. Ini maksiat zahir ni. Bila maksiat zahir, astagfirullah. Ini maksiat iman ni. Bila maksiat iman macam ni, kita akan dapat melihat dia melaratlah pada melihat maksiat zahir. Melaratlah. Maksiat zahir paling besar yang ada apa? Yang kita boleh tengok. Tak usah tengok online lah, tengok kita. Apa dia? Banyak lalai, merapu. Kita tak gunakan masa yang ada tu untuk nak buat ada sesuatu. Itu kot bahasanya. Yang sesuatu tu, yang tu bekal kita balik sana. Kalau duit berapa banyak kita boleh sedekah. Tamu Jumaat berapa? Kalau ada 500 orang, kalau kutipan Jumaat RM500, maksudnya baru seorang RM1, satu Jumaat. Seminggu RM1 je kita sedekah. Maksudnya teruk kita punya sedekah. Semayang 5 waktu, berapa orang yang memang 5 waktu berjemaah? Itu satu kan. Jadi apa dia yang nak bawa bekal kat sana yang banyak? Apa? Duit tak ada banyak. Amal pun malas. Apa dia? Apa dia nak bawa? Saja saya lontar itu untuk fikir. Nak bawa apa? Bahkan kalau kita amal, katalah ada riak sekali, katalah riak sebesar zarah
Tambah orang puji lah, kita seronok dengan puji tu kan. Dia kata dia ni selama aku tengok dia ada kat Felda ni, tak biasa tengok dia tinggal sampai jemaah. Kita dengar orang cakap macam tu kat kita lah tu macam mana, senyum konyeh nyoren aja macam habis amalan semua, habis oncong liau macam kayu yang dimakan api, habis kan, habis apa tinggal nak balik tu. Yang tu yang kita kena mengaji bab tu. Mengaji bab apa? Mengaji bab akidah. Macam mana nak boleh iman kita tu ke Allah Ta'ala sentiasa betul, yang tak ada apa yang kita hidup ni, duk lalu ni, bahkan setiap detik saat ada pada kita, Allah tak dilupai. Yang tu iman besar tu. Tu tanggungjawab ilmu paling besar kan. Ilmu tu lah. Adapun ilmu nak solat, yang tu dia dah masuk second step, third step, fourth step, semua langkah belakang tu. Tapi kita yang tu dah belajar dah. Yang banyak tak ada kat kita ni apa? Ilmu yang pertama sekali yang kita kena belajar ni, apa dia? Ilmu nak kenal Allah Ta'ala, tauhid dengan Allah Ta'ala. Ilmu macam hati sanubari ni nak bagi faham apa dia maksud la ilaha illallah ni, Allah ilah ni, apa dia ni. Yang ni lah yang kat kita tak ada. Yang tu yang kalau macam mana Imam Ghazali sebut ni, bila dia nak ibadat apa-apa, tengok kita ni duduk dalam kekalan maksiat. Maksiat apa? Maksiat lalai pada Allah Ta'ala. Bahkan kalau dengan bahasa saya sebut tadi, duduk 24 jam syirik dengan Allah Ta'ala. Syirik tu kan nanti sembah tokong, bukan nanti kena bawa pulut pergi kat busut ke mana-mana. Bukan syarat itu. Syirik ni, hati ni duk berasa ada ghairullah yang boleh menyebabkan ada ke aku sesuatu, bergantung kepada ghairullah selain pada Allah Ta'ala. Syirik lah. Macam tu lah. Maka ni saya duk ngajar ni, kena hadir hati ni. Nisbah ilmu tauhid apa dia? Allah yang bagi aku hidup, Allah bagi daya upaya aku, dia bagi ilmu kat aku. Kat kita ni la ilma lana, tak ada apa ilmu yang ada kat kita melainkan ma alam tanah, apa orang Ta'ala beri kat kita. Boleh ngajar ni apa? Dia beri kedekat kat aku, ni yang aku boleh bercakap. La haula wala quwata illa billah. Tu saya punya tanggungjawab tu. Tuan-tuan kena tuan-tuan punya tanggungjawab. Aku boleh dengar ni, Allah yang bagi, alhamdulillah. Dia bagi aku dengar, aku faham apa dia cakap ni, alhamdulillah, Allah yang beri. Lalu ke ustaz ni. Saya laluan dia. Bukan saya bagi faham tuan-tuan, Allah bagi faham. Satu tauhid. Yang tu wajib tuan-tuan dapat. Tu. Yang tu lah bab paling besar kalau nisbah kita belajar. Yang tu lah ilmu fardu ain paling besar disebut oleh ulama, awaluddin ma'rifatullah tu. Awal-awal agama nak kenal Allah Ta'ala, nak bagi faham la ilaha illallah ni, Allah je ilah ni. Besar tuan ilmu tu. Para sahabat dididik oleh Nabi SAW sebelum terima sembahyang ni 13 tahun khas bab tu je, nak bagi faham la ilaha illallah tu. Kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala taufik hidayat kita walaupun tak dapat sampai 13 tahun hari-hari diasuh dengan ilmu akidah ni, tapi sekurang-kurangnya ada pelajaran akidah yang kita dah belajar. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk faham, untuk reti, dan diberi kesedaran kat kita macam mana untuk boleh hidupkan hati kita ke Allah Ta'ala ni, insyaAllah. Itu yang kalau kita memang faham, kata dia, orang akan cakap macam ni lah dalam hati dia, dalam sentiasa melakukan maksiat serta bergelomang dengannya dengan maksiat. Apa maksiat kita? Lalai dengan Allah Ta'ala. Hati ni walaupun duk sujud pada Allah Ta'ala, tapi lalai pada Allah Ta'ala, tak ada sedar dengan Allah Ta'ala sikit pun. Sikit saya buat misal untuk guru lama kita. Kita dengan Allah Ta'ala ni, dia punya bandingan macam ni. Bandingan saya ngaji ada guru sebut misal mudah nak faham. Dia kata seorang isteri, yang ni mudah nak faham. Untuk mudah faham, kita punya keadaan kena duduk tempat isteri tu. Walaupun kita suami, dengar contoh. Macam mana? Isteri ni, dia dalam banyak-banyak dia bergaul seharian ni macam-macam orang ada. Mak ngah, pak long, pak ngah. Pergi kedai ni, orang ni jual, orang ni jiran.
Hani postman, macam-macam orang lah. Adik-beradik, abang ipar, pak ipar, bapa, abang. Tapi kalau dia ada suami, dalam hati dia tak ada lain hubungan khas yang dia tak akan berpalingnya. Siapa dia? Suami dia. Apa pun suami. Nak keluar rumah, suami. Balik rumah, suami. Masak nasi, suami. Sapu rumah, suami. Anak-anak jaga, suami. Harta benda, suami. Nak belanja, suami. Nak keluar rumah, suami. Apa pun suami. Suami. Hidup seharian celik-celik mata, suami. Besar isteri paling bagus, suami. Isteri yang dalam hati dia tiada lain melainkan suami dia. Boleh faham saya sebut? Betul? Kalau dalam hati dia bangun-bangun tidur, nak masak apa untuk jiran. Suami dia buat tak tahu je. Padahal suami dia suka ni, macam tu kan. Dia tak peduli je, lantaklah. Aku kira jiran aku. Bangun-bangun tidur, cik pelanggan. Apa dia. Suami dia sebelah buat tak tahu je. Aku nak bancuh air ke apa. Tak ada. Kau tak peduli ya. Abang, air panas semua ada tu. 3 in 1 apa semua. Congkak ali semua ada. Abang bancuh sendiri lah ya. Saya nak kena selesaikan ni Ustaz. Macam kita kalau suami kalau macam mana? Boleh bang. Saya tak syarah, tak bodoh macam tu. Dah bayang itu kalau isteri dengan suami. Padahal isteri suami ni dia boleh bercerai kan. Boleh bercerai. Ada waktu bila bercerai dah tak ada hubungan lah suami isteri. Saya bukan nak suruh bercerai dengan elok, jangan salah faham Kita dengan Allah Ta'ala mana ada bercerai-bercerai. Daripada ada kita, daripada tak ada dulu, ada ni sampai tak ada akan datang, dia ada akan balik, mana boleh bercerai dengan Allah Ta'ala. Jadi sepatutnya celik-celik bagi apa? Allah dulu. Allah Ta'ala suruh apa? Allah Ta'ala suruh apa? Allah Ta'ala suruh apa? Allah Ta'ala suruh ingat dia, besarkan dia, agungkan dia, tauhidkan dia, tanzihkan dia daripada sifat kekurangan. Jangan rasa apa pun kat makhluk ni rasa hebat. Bahkan hebat mesti rasa kat Allah Ta'ala. Walaupun tengok makhluk, Allah bagi jadi dia hebat. Allah. Tengok makhluk hebat, tak rasa makhluk tu hebat, rasa Allah bagi hebat. Katalah kita sembelih ayam, pisau ni, tajam pisau ni. La ilaha illallah, Allah bagi jadi pisau ni tajam. Ya Allah. Macam mana nak hidupnya tu? Macam mana nak hidupnya tu? Kita tak pisau. Pisau ni power ni. Pisau ni. Duk pisau tu, duk usul kiri kanan, ulu hilir pisau tu. Masuk Facebook lah apa, tak mahu duk meniaga, contoh meniaga lah. Pisau terbaik. Pisau ni tak challenge weh. 3 juta aku tak jual. Duk cerita pisau tu. Jatuh hati pun kat pisau tu. Saya bagi contoh pisau lah. Kalau hak lain baik pangkat ke, baik duit ke, baik rumah ke, kita punya hati jatuh kat makhluk tu. Kalau dah pegang tu duk ke makhluk tu itu kalau ke makhluk lain pada kita. Kalau ada orang kat kita lah. Tengok aku ni kalau pagi tak buka masjid sorong, duk gelak tu duk pegang aku. Apa maksiat kita? Maksiat kita besar kali, tak pernah sedar hebat yang ada pada makhluk ni. Kita tak boleh hadirkan Allah yang bagi makhluk tu hebat. Yang tu pun formula tu, saya ngaji ada guru ajar, itulah kaedah kita nak bagi ingat Allah Ta'ala. Kalau kita duk tengok makhluk, hanya terpegun dengan makhluk, masalah kita ni. Kita tak faham akidah. Tak faham akidah mana? Tak sedar kita yang hebat tu Allah, bukan makhluk. Bila kita tengok makhluk hebat, satu dia ajar kita dalam syarak sebut apa? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Apa? Ni semua Allah Ta'ala yang kendaki. Itu jadi gini. Masya Allah. Apa Masya Allah? Barang yang Allah Ta'ala kendaki. Allah yang kendaki jadi gini. Satu jadi. Masya Allah, Masya Allah. Satu saya duk baca tu, doa tu, perkataan Nabi Khidir. Bismillahi, mesti nak buat apa-apa pun Bismillahi Masya Allah, Bismillahi Masya Allah, Bismillahi Masya Allah, Bismillahi Masya Allah. Memang wirid dia hari-hari tu. Saya pun tak dapat lagi wirid tu. Tuan-tuan tolong doa untuk saya tak dapat. Tuan-tuan tak apa dah, wali-wali kan. Apa pun Bismillahi Masya Allah, Bismillahi Masya Allah, Bismillahi Masya Allah. Nak buat apa pun dengan Allah,
Dengar Allah, Allah bagi daya upaya kat aku. Lepas tu, Masya Allah, hebat ni rasa semua apa yang Ta'ala kendaki. Apa yang ada kat aku ni, Allah yang beri. Ni tengok cerah ni, Allah bagi. Gelap ni, Allah, Masya Allah. Masya Allah, Allah yang nakkan gelap ni, satu gelap. Kau dah tak mahu gelap dia. Apa nak sebut ni? Bismillah, Masya Allah. Tengok je benda baik. La yasuqul khaira ilallah. Tengok orang pakat ramai main masjid, ramai mengaji. La yasuqul khaira ilallah. Tak ada siapa yang boleh menarik untuk buat kebaikan ni melainkan Allah. Dia tengok dah tak ada dalam penyakit kita ni. Ulu Perak ni hijau je. Macam mana? Bismillahi Masya Allah. La yasribu su'a ilallah. Tak ada siapa boleh hindarkan benda-benda mudarat, wabak-wabak ni melainkan Allah. Ingat Allah lagi. Wabak hilang, ingat Allah. Dapat nikmat, ingat Allah. Bismillahi Masya Allah. Makana min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat ni aku sihat ni, min Allah. Allah bagi aku sihat, Allah bagi aku melihat, Allah bagi aku dengar, Allah bagi aku bercakap, Allah bagi tak ada penyakit lagi ni. Alhamdulillah. Bismillahi Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Apa kita duk buat ni? Berjalan naik motor, boleh lagi naik motor ni, boleh turun parking, berhenti sampai masjid. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Macam mana nak dapat tauhid ni tu? Yang ni baru perjalanan ahli tauhid. Kalau tidak bukan ahli tauhid, ahli ghaflah namanya. Beli lalai. Tambah pula motor baru nampak. Adalah sikit. Boleh cash ni. Tak main lautan, low riba. Baguslah boleh jaga tu dia. Mujur tengok lah siapa ni. Contohlah kan. Kadang-kadang tak ada pun. Adalah sikit simpanan gitu. Cakap punya bunyi rendah diri kan. Tapi lah mu bodoh tak kenal aku, tak tahu duit aku macam mana. Dalam tu tak tahu. Macam mana nak berbetik 24 jam hati tu. Itu kalau ada harta tengok motor buruk dia bila nak tukar motor ni? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ni dunia semua ni. Mu ada terpegun apa? Motor buruk pun boleh sampai kat aku ke masjid ni. La ilaha illallah. Nak jadi ahli tauhid tak gua-gua kat ni. Nak jadi ahli tauhid tu. Mu anak apa? 15. Masya-Allah mu. Seorang tak ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah. Kalau Allah nak kedaki, hak tak mau anak tu boleh anak, hak nak anak tu tak ada anak. La haula wala quwata illa billah. Yang penting bukan ada anak, tak ada anak. Yang penting tauhidmu dengan Allah Taala. Kalau kata dengan anak tu berjaya, siapa tak ada anak celakalah gitu. Sorry bahasa saya kasar sikit ni. Betul yang bahagia tu hak mana? Hak mana tu? Hak mana? Hak cemerlang tu mana? Hak menyebabkan kita berjaya tu mana? Bukan ada anak, tak ada anak. Tahu mana tu? Iman kita tu, kita dulu. Kalau kita punya iman tak selesai, anak tak bagi manfaat, bapak tak bagi manfaat, jiran kita tak bagi manfaat, suami isteri tak bagi manfaat, satu apa pun. Apa? Kita dulu. Kalau iman kita betul, tak ada siapa yang orang keliling kita ni hai macam mana pun tak ada peduli lah. Kita janji kita betul. Akidah kita tu betul. Walaupun isteri tak mau ikut, anak tak nak ikut, semua satu dunia ni tak nak ikut kita. Kita betul dengan Allah Ta'ala. Tak ada masalah satu dunia tak nak ikut kita. Tu akidah tu, besar tu akidah tu. Kita nak bagi hidup akidah tu lah. Baru atas kata kita duk bicara ni, orang yang bila faham ni macam mana ni, maksiat banyak ni. Tambah hati ni duk pergi ke makhluk ni. Tak pernah rasa hadir ke Allah ni apa nak jadi aku ni. Duk serta dalam sentiasa bergelumangan dengan maksiat. Saya nak fokus maksiat tu dulu lah. Maksiat lain ni, pasal maksiat lain dia punca dia maksiat hati. Maksiat akidah ni. Akidah ni kalau ada maksiat, pakailah lebay ke serban ke apa pun. Duk maksiat tu lah. Kalau memang hati ni molek ni, insya-Allah tak pakai serban pun dia pakai serban. Dia akan jadi itu. Kalau tak ada duit, kalau dia tak boleh pakai serban pun dia akan kata, "Ish, aku ni nak lama ikat serban, tapi ikat serban tak pernah nak molek." Satu tak pakai. Dia punya cita-cita tu nak tapi tak pakai tu pun ada sebab menyebabkan tak pakai, tapi hati ni meronta-ronta nak pakai tu.
Aku nak pakai serban ni lama lah, tapi aku pakai lagi, dia mentolak aku jadi imam. Payah juga. Aku tak kerti. Tapi aku memang nak pakai kan. Kat rumah aku pakai. Pergi masjid aku tak pakai. Kenapa? Selagi dia tolak aku jadi imam, jenuh lah. Aku dah lah bodoh. Contoh tu. Semangat dah. Siapa? Iman dia betul. Kasih dia dengan Rasulullah betul. Dapat orang tadi, semua orang taklah pergi. Dia agak bagi taufik hidayah kat aku ni. Tak ada teringin lah nak buat rambut pang ke apa. Na'udzubillah. Simpah malaikat 44. Akidah bagus. Kita nak tu hak sentiasa hati segar ke orang taklah tu. Macam mana? Satu tutup guru kita, kadang kita tengok orang tua kita, walaupun tengok biasa ya, tapi akidah dia orang taklah tu. Jadi fokus kita ni pandang maksiat situ lah, serta bergelomang dengannya dengan maksiat ni. Kalau kita perhati hal ni maksiat, saya tak kata tuan-tuan saya sendiri pun duk bergelomang ni dengan maksiat ni, kena keluar daripada maksiat ni. Satu nak keluar dia jalan apa? Tak ada jalan lain nak keluar daripada maksiat ni melainkan taubat. Aku tak mau lah dah ada hati ke makhluk. Macam mana? Tak nak ada hati ke makhluk tu, apa ilmu dia? Kena ngaji. Nanti sampai tempat ni, dia dah cerita sekali lalu perjalanan umum ni, dia akan khas. Kalau tengok kitab terjemah kita ni, ada muka surat 29 tu, dia akan cerita bab halangan ilmu pertama sekali. Yang ni lah bab pertama sekali yang akan menghalang kita untuk jadi hamba. Kalau yang ni kita tak pergi ke arah ilmu, nak pergi belajar mengenal Allah, nak belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam bi nafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, dengan disiplin ilmu dia betul-betul yang telah ittifaq perjalanan salaf dan khalaf. Semua ulama kata kena ikut perjalanan ni. Yang ni ialah maklumat yang tidak ada khilaf sama sekali di kalangan ulama salaf dan khalaf. Ittifaq dengan dalil nakli, akli, sabit, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Segala sifat kesempurnaan Allah terhimpun, terkumpul dalam sifat-sifat ni. Wajib kena kenal Allah Ta'ala detail satu persatu dalam konteks wujud, qidam, baqa ni, supaya faham Allah ni, dia ilah ni, ilah mutlak, tak ada siapa kongsi dengan dia ni. Ni halangan ilmu pertama sekali. Kalau kita tak pergi ngaji tauhid, bayang anak berapa lama kita nak duduk dalam maksiat bodoh, tak kenal Allah Ta'ala. Sikitlah ayat-ayat macam tu, kasar sikitlah bodoh tu. Pasal dia tak ada jalan lain nak pergi kenal Allah Ta'ala melainkan kena duduk ngaji tauhid tu. Lepas tu mesti duduk dengan guru yang memang kenal macam mana nak bawa kita pergi tauhid. Kalau guru tu pun memang ajar tauhid, tapi dia pun tak reti tauhid ke? Macam mana tu? Guru ajar tauhid, tapi dia pun tak reti tauhid. Dia tak faham tauhid yang sebenarnya macam mana kena bawa tauhid tu. Kerana ilmu satu sudut dia hafal wujud, qidam, baqa, kita pun hafal lama dah. Tapi kita tak faham macam mana nak wujud tu, nak pergi dengan wujud tu kita faham tauhid. Kita ada Allah Ta'ala ada, tapi tauhid tak ada. Nak saya sebut misal, mudah kan? Pelajaran mudah kan? Wujud Allah ada. Ni macam mana Allah ada tu jadi tauhid? Mana? Kalau saya sebut sekali lalu, Allah ada hakiki, ada yang sedia, ada yang kekal, ada yang tak hajat pada sesuatu, ada yang berdiri sendiri, ada yang memang ada, sedia ada, wajib ada. Makhluk ni asal semua tak ada. Ni ada yang jadi iman ni. Kalau tak Allah ada, kita ada, tak jadi iman, bahkan jadi syirik. Bahkan duk rasa kita ada ni lagi kuat daripada kita rasa Allah Ta'ala ada. Sedangkan Allah wajib ada, kita harus ada. Kita duk rasa kita yang harus ada ni lagi ada daripada Allah yang wajib ada. Bodoh kita mata tu. Tak faham, bab wujud pun tak faham lagi. Boleh faham saya sebut apa? Boleh, betul. Yang ni lah tuan-tuan kena dengar ni. Baca boleh baca. Tuan-tuan rajin kalau malam ni baca boleh khatam tu. Ya. Tapi tauhid belum tentu faham. Tauhid dia kena berguru. Nak bagi faham mana maksiat tak maksiat, nak faham iman ni dia kena, yang ni ke? Guru itu aku belajar selama ni. Tak faham lagi. Memang tak faham lagi tu. Satu kalau ada orang yang memang dia tahu tu, kata, saya kata, tuan-tuan saya mengaji tu. Aku tak faham lagi. Selama ni aku duk bahas ainul wujud. Halang itibari lahu. Faham kerti, pandai habis. Yang ni aku bodoh lagi rupanya. Astagfirullah, ya Allah. Tu yang saya mengaji bab-bab ni menangis kan. Menangis. Kata apa? Bodoh lagi aku, ya Allah. Aku tahu lama dah.
Aku tak kenal lagi mu. Jadi masih maksiat serta bergelomar dengan maksiat. Maksiat apa ni? Maksiat kufur ni. Maksiat syirik ni. Sampai tak sedar langsung ke Allah Ta'ala ni. Inilah maksiat besar kali kita. Allah maafir lana. Maka kata dia, sudah tentulah mula-mulanya wajib atasnya, atas diriku ni, kata dia, melakukan taubat. Taubat dulu. Taubat nama apa? Taubat, pergi ngaji dulu, macam mana aku nak boleh pulih balik akidah aku, iman dengan Allah Ta'ala. Yang tu mesti. Tu mesti dulu. Tambah pula ada akidah Wahabi lah, Allah Ta'ala, Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada mata, Allah ada tangan duk genggam. Mapuh akidah itu. Duk faham dengan akidah salah, akidah mujassimah, akidah sesat kata Allah Ta'ala tu. Duk faham macam tu. Pasal ambil mudah yang belajar, tak faham sungguh macam mana nak hadir hati ke Allah Ta'ala. Kalau ada apa, Allah duk atas. Ya Allah, duk pandang tu, duk rasa Allah duk atas tu. Kalau duk faham macam tu, mapuh. Mati tu kan doa tu, mapuh suul khatimah. Kenapa? Akidah pun tak betul. Ya. Tu bab akidah ni bencana paling besar sekali. Tak Allah Ta'ala kiamat yang dunia ni, melainkan punca dia akidah. Tak akan kena bala besar sekali kena atas umat ni, melainkan punca dia akidah. Maksiat zahir hal lain tu syukur. Tapi besar sekali maksiat ni yang kena bala ni akidah. Satu kalau tak ada orang ajar akidah dah, tu paling besar sekali celaka dalam hidup kita. Lama-lama ni nak cari orang-orang tutup guru yang betul-betul boleh ngajar akidah pun memang tak ramai. Jangan nak tahu. Dari satu sudut, faham dia Tuhan kita Allah, yang tu memang ada lah. Tapi nak pergi faham reti-reti, nak berkerti sungguh-sungguh, faham sungguh-sungguh, macam mana nak jadi ahli tauhid 24 jam tu, iman dengan Allah Ta'ala tu, tasdik, sungguh yakin dengan Allah Ta'ala tu. Itu tak apa orang dah nak ada. Jadi sudah tentu kalau orang faham ni, mula-mula wajib atasnya, kata dia, atas diriku ni melakukan taubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya kiranya ia Allah Ta'ala ni boleh mengampunkan segala dosaku. Dosa kita besar ni tak mana ni? Ya Allah, aku ni jahil bodoh, belajar sifat 20 lama dah, aku tak faham lagi. Mu ada, mu wajib ada. Aku ni, makhluk ni tak ada sebesar zarah, sebiji pasir, setitik air pun. Makhluk tak boleh buat makhluk sendiri. Bahkan kau lah jadikan semua makhluk ni. Antara makhluk ni, aku ni lah ya Allah, kau yang bagi jadi aku. Aku tak sedar selama ni. Itu taubat mula-mula sekali. La ilaha illallah, kau la ilah. Nak bagi faham ilah tu dia. Mesti duduk ngaji, duduk tempat ilmu tu, pergi ambil tu, pergi faham tu, bagi reti, faham, matang semua bab ni, baru nak boleh jalan kedai. Jadi sebagai ahli ibadat. Kita masalahnya apa? Kita dah dibesar dalam keadaan ibadat, kita duk rasa kita ahli ibadat dah soleh lah. Itu masalahnya. Sedangkan kita punya akidah yang awal-awal nak kenal Allah Ta'ala ni, yang ni pun tak ada lagi. Memang satu sudut dah bagus dah, main masjid, dah semayang, dah ada ketaatan zahir yang ada ni, alhamdulillah. Tapi kalau kita semak akidah kita ada masalah, yang zahir tu kena teruskan, yang taat tu alhamdulillah, yang tu pun bukan senang juga orang nak boleh taat. Tapi masa yang sama kena ada pengisian macam mana nak hidupkan batin kita yang mapuh lama ni. Sikitlah bahasa-bahasa saya macam tu, tuan. Mudah-mudahan dilepaskan diriku ni, kata dia, daripada belenggu tawanan maksiat. Maksiat mana ni? Dalam hati ni duk bergantung kepada makhluk. Tu maksiat besar ni. Tu makannya nak Allah bagi rezeki aku. Sihat ni Allah bagi sihat aku. Makan ubat sembuh, Allah bagi sembuh aku. Duk menyawa ni, Allah masih bagi menyawa aku. Naik kenderaan ni, Allah bagi sampai aku. Tu ilmu iman dia. Ilmu iman dia situ. Kena taubat lah. Tak boleh lah. Aku sampai ni, motor bawa main sampai aku. Aku hidup ni, obat bagi sihat aku. Pasal apa tengok cergas ni? Madu aku makan sehari sebotol. Contoh kan. Okey, madu ada sebut lagi lah. Madu kan.
Madu pula bukan madu biasa, keluluk hutan tu. Oh. Ni madu pula, madu apa, semut tonggek. Semut tonggek wadah. Contoh. Madu semut tonggek. Mu nak makan tu suku. Bukan haram ni makan. Benda tu pula memang halal. Carilah sabab musabab tu. Hati tak pegang dengan sabab. La ilaha illallah. Sakit, gilah cari sabab sekalipun. Dapat sekali lagi nikmat. Makana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah. Tuan kidah dia kat situ. Situ keyword dia. Tu dia punya formula dia. Nak dapat situlah paling perik sekali. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Saya selama daripada dulu duk mengaji sampai lah ni, duk paling rasa susah nak bagi dapat ni. Ni saya duk sebut ni. Nak sebut ni. Sebut mudah kan. Kalau sebut tuan-tuan sebut pun tak biasa, dengar pun tak biasa lagi, memang aku kena taubat sungguh lah tu. Tu taubat nak pergi mengaji. Ni saya dah reti lah, saya boleh sebut ni. Nak masuk dalam hati tu, memang kena mujahadah gila. Sampai ni daripada bergelah hulu panggil ni, sampai tekan berat tutup suih tu jana. Hati tu dia. Oh dia. Subhanallazi sakhkhara lana hadza. Subhanallah. Bukan kereta lagi sampai aku. Mu lagi sampai aku ke sini ya Allah. Sampai pula sebelum maghrib boleh sampai. Orang tak sampai lagi. Mu yang lagi sampai aku ni. La haula wala quwwata illa billah. Orang bagi salam kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan mu pun sejahtera jugalah. Mu nak tolong doa untuk aku. Ya Allah, macam mana dia doa sejahtera untuk aku, doakan ketik untuk dia. Mudah-mudahan Allah Taala sejahterakan dia juga ya Allah. Macam mana tu sampai tu la haula wala quwwata illa billah. Tuan-tuan saya tak tahu lah, kok wali-wali lah, memang tuan-tuan duk zikir siap dah tu. Nak bagi beriduk tu walaupun sekali tu. Bertarung. Kalau tuan-tuan boleh ada cara mudah, ajar saya. Saya nak ngaji, saya nak dengar. Saya mari nanti tuan-tuan baca kitab, saya tolong dengar. Saya duduk tempat ni. Kok tuan-tuan ketarlah sikit nak baca kot kan. Tuan-tuan ketarlah pasal saya nak mengaji tuan-tuan, pasal tuan-tuan boleh kan. Saya tak boleh. Ajar saya lagi boleh. Saya nak mengaji lagi. Tapi dia suruh ngajar, saya ngajar lah. Tapi kalau ada orang boleh ajar, boleh asuh tu, saya nak duduk depan dia ajar aku. Memang saya macam tu pun. Saya memang duk ngaji lagi kan. Ni ada halangan lah PKP apa semua ni. Memang kalau ikut saya ada waktu dia nak pergi lagi jumpa guru duk ni ajar aku lagi. Bimbing aku lagi. Memang saya ada guru kan. Guru arwah Fatih meninggal lah kan. Tapi ada guru lagi. Ada guru lagi. Dan juga disuci bersihkan daripada segala cemar kotoran. Jadi cemar kotoran besar sekali kita cemar apa? Cemar akidah ya. Satu Quran sebut apa? Kata apa? Innamal musyrikuna najas. Kata Allah. Orang yang syirik ni najis. Orang musyrikin ni najis. Apa maksud ayat Quran tu? Kalau tuan-tuan faham orang kafir ni najis, sentuh dia kena basuh tangan kan? Shake hand dengan orang kafir kena basuh tangan kan? Ngaji pekah macam mana? Salam dengan acong kan kena sama. Gitu. Pasal dia pegang babi. Gitu. Tuan ngaji pekah macam mana? Quran kata innamal musyrikuna najas. Orang musyrik ni najis. Untuk pegang orang kafir kena basuh tangan. Sama. Air tanah. Satu daripada 7 tu air tanah. Gitu. Faham soalan ke tidur? Hei. Dia tanya macam tu lah. Salam ni memang najis kat tangan kita. Tak ada. Lepas tu najis tu najis apa? Najis apa? Najis i'tiqad. Orang musyrik ni najis. Kita duk faham orang kafir sebelah tok kong tu najis. Najis tu, sebut najis tu bukan najis jasad tu. Najis apa? I'tiqad dia najis. Siapa yang musyrik najis? Yang memang sembah selain Allah Ta'ala memang najis. Itu suku. Kita ni dari sudut jasad memang tak sembah selain pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Tentu kita tak najis. Tang jasad tak najis. Tapi akidah je tengok tengok. Ada tak kita duk pegang, ada duit senang, ada. Najis akidah. Akidah kita najis. Kita ada pangkat tambah nak jadi menteri besar lah. Macam senang nak jadi menteri besar. Dia nak belah-belah tu lah ni. Nak jadi menteri besar. Pasal apa tu? Duk i'tiqad, ada pangkat, macam mana? Senang. Sedangkan nak pilihan raya tak lama dah ni, Priario ni.
Bukan PRK. Kalau ikut lah sah tak boleh tu. Pasal dia ada akidah lah. Dapat ni bergebuk pula tu. Nampak bergebuk dah. Kasar lah sikit sebut buat politik ni dah. Tapi nak cerita apa? Yang ni lah depan mata kita dah tengok ni. Tak selesai lagi ni. Apa masalah ni? Masalah ni lah. Itu yang pangkat. Yang kita ni tak ada pangkat apa-apa pun ingat terlepas. Tai kucing tu. Oi tu. Sorry tak bawa tai kucing. Setiap orang dia ada masalah dia sendiri. Ada orang tak ada duit, dia duk pegang dengan duit. Ada orang ada duit dengan bini, dia ada masalah dengan bini. Ada seorang masalah dengan anak. Ada orang dengan rumah. Ada macam-macam hal. Dia akan ada tempat bergantung dia tu. Semua manusia ni ada ujian belaka. Tak sama. Demo tu ujian cara tu. Kita tak kena ujian macam tu, mujur lah. Apa nak sebut? Jadi kita ujian dari mana? Apa ghairullah yang lain tu, yang hati kita ni duk banyak cenderung tu. Kalau kita nak beli tanah, gaduh nak beli tanah. Oh, macam-macam hal. Macam-macam hal. Macam hal macam mana pun, mesti bagi selesai akidah kita dengan Allah Ta'ala. Apa dia? Jangan ada syirik, menduakan Allah Ta'ala. Nak rasa bergantungan kita mutlak ni hanya pada Allah Ta'ala. Apa yang kita ambil ni tak lain. Mesti pastikan dia menepati syarak. Mesti syar'i. Mesti syar'i. Itu mesti dulu. Bila dah tak patuh syarak, dah pelik. Bila jadikan orang kafir ni sebagai tulang belakang untuk lonjak kita naik atas, out. Makan benda-benda haram untuk lonjak naik atas, out. Ni out tu menentang apa out tu. Kalau duk kata dengan jalan halal lah tu kan, hak jalan haram pun haram lagi lah, janji aku boleh dapat duit banyak, out. Habis lah akidah kamu. Habis lah. Mesti bila masalah akidah, tentu masalah dengan syariat. Mestinya. Jadi yang kita betul sekali, yang besar sekali kena betul akidah. Bila betul dengan akidah ni, nak syariat macam mana pula? Yang ni kan orang Ta'ala suruh. Aku buat macam ni tepat kan orang Ta'ala suruh. Bodoh nak pergi ngaji. Besar sekali nak ngaji syariat tu nombor 2. Pasal dia furuk nak amal. Ilmu tu. Ilmu apa? Macam mana nak kenal orang Ta'ala bagi hati tu boleh hidup sungguh ke orang Ta'ala tu. Tu perdoaan, tu usul. Itu base. Apa yang sebut? Itu foundation kita. Dasar kita. Akar kita. Yang tu tak betul, habis. Punah. Yang tu yang nak kena taubat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sucikan kita pada kotoran. Jadi innamal musyrikun, orang yang ada hati dia selain pada Allah Ta'ala, semua ni najis. Jadi kita kena bersih najis itikad ni. Najis itikad macam mana? Duk berpegang selain pada Allah Ta'ala, boleh memberi sesuatu, sedangkan makhluk ni, apa nama makhluk sekalipun, makhluk tak boleh dengan zat makhluk beri mudarat mudarat. Tak boleh. Makhluk ni dengan zat diri makhluk, dia boleh ada sendiri, tak boleh. Melainkan zat makhluk semua Allah yang bagi jadi. Bagi betul akidah. Tu besar sekali tu akidah. Walaupun kita ambil duit pun sebenarnya hajat kat kita, kita kena cetak duit. Takkan kita bergantung dengan duit. Makanan, memang kita kena makan. Makanan pun kita kena masak. Dia pun hajat kat kita, kita pun hajat kat dia. Takkan kita pergi bodoh duk pegang makanan ni lah yang sihatkan aku. Bodoh. Kita yang masak makanan. Tanam pokok ni esok besar, senang lah. Tanam lah pokok mahal-mahal, ada harga. Apa? Gaharu ke apa ke. Musangking yang pokok pun besar-besar. Sehat-sehat. Baru ni pun keluar dekat 2,000 biji. 2,000 putih. Katalah itu. Dengan sebab dia aku dapat baru ni pendapatan 15,000, 30,000. Macam mana? Siapa yang bagi? Allah yang bagi. Duk berpegang kepada makhluk ni, zat makhluk tu sendiri boleh bagi sesuatu kat kita, tak sandar pun. Hebatnya apa yang ada kat kita tu berasa Allah lah yang hebat, bagi jadi makhluk ni hebat. Bagi dekat aku, boleh takbir dia, tak rasa Allah Ta'ala beri. Maksudnya akidah kita punah, najis lagi. Najis lagi. Itu saya sebut buat atas benda. Buat ilmu pun sama. Dengan ilmu ni dapat macam ni. Dapat pengaruh, dapat macam ni, dapat pangkat, orang bagi gelaran mulia. Duk seronok dengan ilmu yang ada kat kita, duk rasa kita najis lagi akidah. Najis lagi akidah. Inilah bab yang pertama kata dia. Yang nak kena suci tak mana? Tambah dosa besar. Khas yang saya nak fokus ni. Bab akidah.
cemar kotoran ni kena bersih dulu. Ketika itulah, kata dia, barulah layak diriku untuk berkhidmat dan bersama-sama di hamparan perdampingan rahmat Allah Ta'ala. Baru nak zikir pun, baru boleh jadi zikir. Memang zikrullah sungguh. Boleh zikir pun, Allah bagi aku boleh zikirkan dia. Alhamdulillah. Tak ada rasa nak riak, nak apa. Jadi macam mana nak hindar tu? Memang kena mengaji khas, tuan. Waktu tu. Satu, kalau ada peluang, ada siapa-siapa, ustaz-ustaz, guru mana duk ajar tauhid ni, kena hadir. Walaupun kita tak suka, pergi hadir, mengaji, pergi dengar. Tambah pula baca kitab, dia ada tertib kitab, pergi dengar. Pasal apa? Walaupun kata dia mengajar tu macam-macam cara lah orang mengajar kan. Tak minat apa, mau duduk dengar. Pasal apa? Itu halangan besar sekali. Nak jadi, boleh kata berdamping dengan Allah Ta'ala, kurub dengan Allah Ta'ala. Itu bahasa istilah sikit lah. Nak boleh sentiasa hati hadir dengan Allah Ta'ala, halangan besar ahli ilmu. Kalau ilmu tauhid tak pernah faham, tak pernah belajar, tak pernah reti la ilaha illallah, wujud kidam bakok tak faham satu-satu macam mana konteks dia, tak pernah rasa kita ni makhluk Allah yang bagi jadi, macam mana makhluk punya kedudukan, macam mana Allah Ta'ala punya kedudukan, tak pernah pergi faham, tak pernah pergi belajar, tak pernah nak bagi hina diri, pergi duduk jadi murid, ambil daripada guru yang duk ajar, tak pernah rasa bodoh, duk rasa penuh aja, sedangkan tak kerti apa benda. Masa bila nak boleh berdamping dengan Allah Ta'ala? Tu ada takabur. Duk rasa diri penuh. Mari kena macam bekas kosong. Duk hari kosong. Saya mengaji pun itu. Pergi India tu. Kosong. Tak ada apa. Asuh lah. Ajar lah. Masa yang sama. Hidup mana yang boleh. Masa tu. Memang prinsip dia macam tu. Memang prinsip macam tu. Jadi pastikan kalau kata ada majlis ilmu tu, pergi hadir. Pergi belajar. Maka di sinilah pula hamba Allah, kata dia, menghadapi halangan bertaubat. Okay. Masalah apa? Tentang taubat ni pula ada halangan. Oleh itu dikenaki tak dapat tiada kepada menempuhinya buat taubat. Tak dapat tidak, kena taubat. Dan taubat ni keyword dia apa? Kata kunci dia apa? Menyesal. Menyesal tak? Bodoh dulu. Tak menyesal. Tak ada lah nak taubat. Tak ada punya nak duduk majlis ilmu. Taubat tak mari dah. Maksudnya tak taubat lagi. Maksudnya tak faham lagi, muduk bodoh, tak faham lagi. Sorry, saya punya bahasa tu sorry Duk berasa pandai. Kalau pandai ngajar. Kalau arwah Fatih lu saya ingat lagi dia punya sipih nak. Mu tak nak naik mengaji, ngajar. Orang mula ada senang arwah Fatih lu. Mu tak ingat mu lagi. Yang mana kolek tu. Tu pondok tu. 2-3 ada orang pondok ni seronok je. Pasal saya boleh tumpang, saya tak mohong. Memang dia kaya tu. Duk pondok ni, kata dia bukan tempat cari makan. Duk pondok ni ngaji, ngajar ibadat. Ngaji, ngajar ibadat. Betul dia kaya tu Ni buat tak pondok kan ni. Betul. Ngaji, mengajar ibadat. Dia sebut tu, ngaji, mengajar. Mu tak boleh mengajar, mu ngaji. Kalau mu boleh mengajar dah, mu mengajar lah. Mu tak ngaji tapi ada benda yang mu kena mengaji lagi. Mu tak boleh mengajar tu, mu kena ngaji tu. Mana mu boleh mengajar, mu mengajar lah. Bukan semua mu boleh mengajar. Yang mana mu boleh mengajar, mu mengajar. Mu mana ada bodoh lagi, mu kena ngaji. Orang mengajar pun ibadat, mengaji pun ibadat. Khas ibadat tu suku. Zikir, semayang, jemaah. Tu ibadat suku. Tak ada lah tempat kita nak duduk ni, kita nak melainkan mengaji, mengajar. Mengaji, mengajar, mengaji, mengajar. Tepat macam mana Rasulullah kata apa? Khairukum man 'allamal Quran, man ta'allamal Quran wa 'allamah. Atau kama qala. Orang paling baik ialah orang yang dia ajar Quran, dia mengajar Quran. Dia mengaji Quran, ta'allamal Quran wa 'allamah. Dia mengaji, mengajar. Bagi duduk dua-dua kedudukan tu. Habis-habis nak mengajar apa tak reti, duduk tempat mengaji. Ni ngaji tak nak, tapi nak ibadat. Kadang semayang no, ramai. Semayang 10 saf. Ngaji 2 saf. Mana fardu lagi? Ibadat dengan mengaji, mana fardu lagi? Jawablah. Ibadat ke mengaji fardu? Dua-dua fardu. Mana lagi fardu? Mengaji ke ibadat? Mengaji. Kenapa bodoh ingat mengaji tak mari? Ibadat mari. Bodoh. Oh, kasar. Memang bodoh. Kata apa? Kena tipu dengan setan.
dengan iblis, dengan nafsu, kena kencing. Pihak kencing suku dah. Ni iblis kencing suku. Nafsu kencing suku. Macam mana semayang boleh tapi mengaji tak boleh? Bodoh. Nampak? Bodoh pula ni. Duk sedap bodoh orang macam dia pandai sangat. Saya taklah maksud saya kata itu, tak ada lah. Tapi saya nak bagi sedar hak bodoh kita tu, bagi sedar bodoh. Astagfirullah. Jadi nak sebut tahu mana ni, nak sebut fardu. Ramai orang faham semayang fardu, tapi tak ramai orang faham ngaji tu fardu. Dan mengaji tu nak faham apa? Mengaji besar sekali fardu, ngaji ilmu tauhid. Besar sekali. Pergi kat masjid payahlah nak cari orang ngaji ilmu tauhid ni. Ada tafsir hadis, sirah, usul fiqh. Ngaji usul fiqh. Anda fiqh aulawiyat. Terror kan. Tauhid tak ada lah. Padahal tanya tauhid kan tu Allah ada atas, Allah ada muka, Allah ada tangan, apa? Duk sangka ahli tauhid, duk soleh, rupanya Wahabi. Sikit saya sebut Wahabi tu kan. Rupanya sesat. Mudah tak lagi kita faham ni, bagi reti ni. Jadi nak sebut pintu dia tak ada jalan lain, taubat tu. Jadi halangan yang dia kena hadapi seterusnya bertaubat. Oleh itu dikendaki tak dapat tiada kepada menempuhinya taubat ni supaya membolehkan dia sampai kepada apa yang dimaksudkannya itu. Jadi taubat besar, taubat apa? Taubat daripada bodoh bagi jadi reti. Saya ngaji bahasa muda, ada sebahagian guru saya ngaji kata apa? Bagi reti ni macam mana? Kalau tak ada imam, siapa-siapa pun boleh ditolak untuk jadi imam. Ya, siapa-siapa ahli jemaah boleh ditolak jadi imam. Imam bukan payah dah. Saya ngaji lah, ada guru lagi dia sebut apa? Siapa-siapa pun boleh ditolak untuk jadi imam sembahyang mayat. Bukan sembahyang mayat, imam sembahyang mayat. Imam mayat ni orang lelaki dia allergic sikit. Sembahyang mayat. Aku jadi mayat, orang sembahyang tak apa. Tapi aku sembahyang mayat tak reti. Sembahyang paling senang dalam dunia sembahyang mayat. Cok sawit pun susah lagi. Mayat sebenarnya Allahu Akbar, aku sembahyang atas mayat ni fardu kifayah, ikut imam. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Habis bodoh tak erti hak tu, mapuh kamu. Takbir ketiga, Allahu Akbar, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Habis bodoh, Allah maghfir lahu, takkan tak erti, sebutir. Kan? Allahu Akbar, senyap. Assalamualaikum warahmatullahi. Siap mayat-mayat. Tu pun tak kerti. Bodoh mata kat tu. Tobatlah, weh. Saja saya sebut. Nak cerita apa? Kalau bab macam tu pun tak boleh nak tobat, tak boleh nak ambil kerti sembahyang mayat. Sembahyang kita sembahyang mayat ke dia. Allahu Akbar. Allah, aku sembahyang mayat kamu mau mapuh lama dah. Nanya, jasad ada hidup, tapi hati mapuh. Tak ada langsung perasaan nak mengaji. Kasar sikitlah ayat-ayat tu kan. Baik. Ketika itu memulailah, kalau orang yang memang dia dah tempuh taubat ni, dia mula melaksanakan tugas-tugas bertaubat dan melakukan tugas dan syarat-syarat taubat hingga tercapailah ia ke tahap diterima taubat. Yang ni pun ada bab khas nantilah kan. Kalau sebut akhir lalu, apa dia taubat? Menyesal. Bodoh pergi menyesal, bodoh. Pergi duduk menjelah ilmu. Dan menjelah ilmu sama macam mana? Pastikan sampai taubat tu, ilmu tu boleh dicapai. Kerana ilmu kena Allah Ta'ala. Macam mana nak boleh hati ni boleh sedar ke Allah Ta'ala, nak tauhid ke Allah Ta'ala macam mana? Boleh sampai tahap tu. Kalau kata nisbah nak bagi ingat ke Allah Ta'ala, bagi faham Allah Ta'ala, bismillahi masya-Allah contoh la haula wala quwata illa, macam mana hati ni boleh sentiasa rojok ingat ta'zim nak sentiasa sedar Allah, aku ni makhluk, semua ni makhluk ni Allah yang tunai hajat dia. Tak ada makhluk boleh tunai hajat makhluk. Mesti ilmu akidah tu mesti mantap. Macam tu. Itu nisbah ilmu tauhid. Ilmu pula Quran, boleh baca Quran. Oh, banyak ilmu nak ngaji weh. Tapi besar dia akidah. Kalau memang boleh baca Quran pula, atu apa dia lagi yang kena nak susun?
Sebut satu-satu banyak tu yang kalau boleh duduk pondok, ada tok guru mengajar, boleh didik asuh satu-satu lepas satu-satu. Ibadat pun yang duk ada yang sedia disusun siap. Untuk hak mengaji apa dia nak kena hafal, apa dia nak kena ingat. Dia atur kita hak ni terbaik lah kalau boleh ada. Cuma nak duduk tempat tu pondok pun tak apa nak ada dah ni. Pondok pun kalau ada nak guru yang nak asuh macam tu pun tak apa nak ada dah ni. Jadi laksanakan sungguh-sungguh tugas-tugas ni, dan semua syarat-syarat disempurnakan, barulah sampai tahap buat sampai tahap diterima taubat. Ada semayang dulu duk hutang-hutang banyak, qada berhabis cepat-cepat. Mati tak tahu bila. Memang duk sihat lagi tapi tak semestinya sakit pun mati. Tunaikan semua syarat-syarat taubat. Bab tauhid kena taubat lagi molek. Bab semayang mana pernah hutang-hutang dulu, puasa-puasa dulu, duk mangkuk ayun tak semayang dulu. Tak puasa dulu, mana dia? Duk curi-curi makan. Oi, macam-macam hal tu. Yang menyebabkan tak sah pula, ada pula langkah tahun pula tak kodoh-kodoh lagi. Bagi selesai habis tu. Biar tak ada duit dalam poket apa. Bagi selesai apa yang kena selesai. Tak usah gaduh kira makan minum apa. Bagi selesai kodoh sembahyang, puasa. Mana yang memang perlu. Kita pun dah faham dah apa dia kena kodoh, mana kena fidyah, tak kena fidyah. Bagi selesai hak tu. Maksud apa? Bab ibadat yang kena qada. Ni bab ilmu ni bila mu nak qada ni? Ilmu bodoh ni macam mana? Bila nak khatam kitab? Tak ada pula jumpa ustaz mana-mana dah, jom buat daurah. Ni PKP ke apa kan? Tambah hak pencen-pencen tak ada, tambah ustaz ada masalah apa banyak, ambil ni lepas subuh pukul 8 berderah sampai pukul 12 tu. Baca satu-satu, rebu, ambil pergi ngaji ilmu tauhid molek-molek. Hari-hari mengaji. Carilah jalan. Tambah Felda pula, nama hidup Felda. Tak pegang biasa, cok sawit tak saya pegang pun. Siapa? Semua Indo buat kerja. Saya ingat dulu Felda ni semua orang Felda buat kerja. Rupanya ada, kuli semua. Mereka makan persen kan. Betul ya? Ada yang buat sendiri tak? Ni dah lapis ni, 2 generasi, 3 generasi ikut buat sendiri kan. Tapi kalau mula-mula dulu macam mana? Mana ada? Goyang kaki duduk Felda. Duduk tanam sawi, tanam kucing, tanam bawang. Sawit tak usik langsung. Getah tak usik, semua orang motong. Betul ya macam tu kan? Betul ya? Ha? Menoreh itulah, sawit tak buat sendiri? Memang buat sendiri? Tak juga. No. Betul lah saya cakap, tak bohong lah tu. Tambah pula 2 generasi, 3 generasi pun semua macam tu kat rupanya. Rupanya Lani pun semua segera habis. Tanah, apa kalau ada geran pun, cagar kat bank. Untuk apa? Dia semua gunakan kita punya geran tanah tu untuk dia buat loan macam ni gini. Kita ambil apa? 7 dia, 3 kita, 3% tu pun untung bersih, tolak bajar, tolak koli, kelepar boleh RM10. Sawit mahal, kalau sawit murah dapat RM2 serupat. Contoh. Banyak tak usik sawit pun tu dia buat apa tak? Sikit-sikit saya usik-usik gitulah. Sepatutnya bila dah ada masa tu, sepatutnya buat madrasah, buat pondok. Ni pondok tak hidup-hidup lagi. Kita nak buat pondok sini kan. Bunyi kan. Kat mana? Bongol. Dia bukan Bongol ya. Setiap kampung tu patutnya ada pondok. Sekolah kebangsaan ada, pondok ada lah. Mana lagi afdal? Buat sekolah kebangsaan ke buat pondok? Pondok, betul? Bukan pondok durian, bukan tu. Pondok mengaji. Bila tak ada anak murid, tak ada guru macam mana? Pergi cari guru. Waktu ada anak-anak muda kita ni, hantar dia mau pergi jadi guru. Bagi hak cerdik-cerdik lah yang boleh jadi guru. Jangan hak bodoh-bodoh tu, mak ganja pergi hantar pondok. Bila nak jadi tok guru? Tak kala berhasil bagi hamba itu taubat, kalau memang betul hasil taubat yang sebenar-benar, dan kata dia telah selesai melalui tahap halangan ini, taubat ni, terasalah dalam dirinya hamba ni perasaan rindu, ingin hendak melakukan ibadat-ibadat. Tapi kalau nak buat ibadat tapi Allah tak kenal, tipu kat tu, kena tipu. Tambah pula pergi ambil tarikat, bai'ah zikir-zikir, tapi ilmu tauhid tak kerti. Jaga tu. Tu pun kena kecing kat tu.
Dan agar dapat mulainya, baru nak mulai ibadat, susun fardu sunat yang dah ada ni jangan tinggal, buat molek-molek. Namun pun begitu, kata dia, difikir dan direnungkan dengan mendalam, tiba-tiba ada sekeliling dirinya beberapa halangan. Ada pula kalau bab ilmu selesai, taubat pun dah habis-habis, qada semua selesai dah, ada lagi, tiba-tiba ada halangan lagi. Apa dia? Tiap-tiap satu daripadanya ibadat kita buat ni ada beberapa cara halangan yang mempunyai kerenah yang tersendiri menegahkan dia untuk sampai kepada sebarang yang dikosotkan dengan beribadat. Dia tengok dia buat ibadat, ada halangan pula untuk capai maksud ibadat ni. Apa dia? Seterusnya ia berfikir lagi dengan sehabis-habisnya, mendalam tak kala itu jelaslah kepadanya ada 4 perkara yang menjadi punca halangan yang besar. Kita nak bangun ibadat ni, katalah bab ilmu, bab tauhid kenal dah, faham dah macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala, nak kata ingat ke Allah Ta'ala, nak buang syirik, nak buang kufur, zikir ke Allah Ta'ala, ingat ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala, ilmu yang belajar selesai, taubat pun taubat dah. Tengok nak buat ibadat ada ganggu. Apa dia? Dunia. Satu. Antara dunia ni apa? Kerja. Ada PKP, bagus boleh main masjid. Habis PKP, seruah masjid. Macam apa? Dah masuk hutan, dah ni, keluar. Bahkan duk PKP pun tak ada orang. Tu alamat-alamat kiamat besar tu kan. Pasal tak ada apa-apa pun, tapi tak boleh masuk masjid. Pertama dia kata dunia. Dia bawa dalam kurungan tu, masuk dunia ni kebendaan. Macam benda tu macam-macam lah, harta, tanah, pangkat, nak kemuliaan, kebesaran, glamour, populariti, ni semua dunia. Hatta sijil, nak SPM ke apa ke, semua ni ijazah apa tu, ni semua benda semua. Dia halang tu. Dia halang apa? Halang untuk capai tauhid dengan Allah Ta'ala, untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Berapa ramai orang duk kerja, tak boleh tinggal kerja pasal nak pergi ibadat. Ya. Boleh tinggal kerja pasal nak mengaji. Ya. Apa orang dia ada. Tapi apa orang boleh tinggal mengaji pasal pergi kerja. Ramai tak tahu. Ada tak boleh tinggal kerja setahun pergi mengaji? Ada tak? Ada orang setahun tinggal mengaji pasal cari kerja. Ada. Bahkan tak pernah langsung pergi mengaji, duk kerja. Tak ada siapa pun kata apa-apa kat dia. Tapi bila lagi ngaji, mu nak tinggal dunia kan? Tapi kalau duk pergi naik kapal, ni setahun belayar ni duk atas kapal, tak turun langsung ke darat, melainkan hanya waktu-waktu tertentu. Ambil ni hantar sini, yang tu kerja kapal. Ada kawan-kawan saya yang kerja kapal kan? Ada kenalan pun yang kerja kapal ni, kerja kapal. Setahun duk atas kapal. Hidup apa mu atas kapal? Atas kapal semua Islam tak apa, kapal dah, Yahudi dah, Nasrani apa. Sembayang pun tak tahu macam mana nak sembayang. Pasal ada yang pergi lintas negeri kot tu, ada lintas negeri kot ni. Ada yang waktu jam tukar-tukar. Masuk lintas kawasan ni tukar jam lagi, tukar jam lagi. Mu tak kenal waktu, mu tak kerti nak sembayang. Jaga tu. Ada orang naik kapal terbang sekali pun dia pening lah. Macam mana aku nak sembayang? Hak tu pun dia pening lah. Ni hari-hari duk atas kapal, pusing ni. Belum rebut taufan lagi. Tapi nak cerita apa? Setahun tak balik rumah, tak ada masalah. Siapa? Cari rezeki. Tapi kalau pergi cari ilmu macam mana? Dia ni lolak lah. Siapa? Tinggal habis kerja dia pergi mengaji. Macam tu. Tinggal kerja, cari mengaji, lolak. Tinggal mengaji, pergi cari duit. Tu bagus. Bagus lah. Saya sikit sebut itu kan. Satu, kena faham betul-betul perjalanan apa yang sepatutnya nak kena lalu, nak kena ambil ni. Kedua, kata dia yang jadi halangan makhluk. Antara makhluk ni apa? Isteri, anak, dia berusaha masyarakat, jiran, tetangga, saudara mara. Ni pun musuh kat ni buat ibadat. Nak pergi ngaji ya. Apa? Bini dulu, abang biar serius ni, nak tinggalkan kami. Telefon pagi, telefon petang, telefon abang
Abang bila nak kelai, apa mau? Nak pergi ngaji memang tak boleh buat handset weh. Apa cerita ni? Ni masyarakat ganggu. Kadang anak isteri ganggu dah. Kadang kita nak pergi, yang ganggu bukan anak isteri. Kalau kita masih muda, mak bapak lah masalah. Kadang bapak bagi, mak tak bagi. Kadang mak bagi, mak bapak bagi, anak pula tambah. Tuan dengar halangan. Saya duduk pondok lama dah, saya tahu sangat. Kadang yang nak mengaji hantar pondok ni mak bapak yang nak mengaji, anak tak mau mengaji. Kadang anak nak mengaji, mak bapak pula halangan. Ni pun ada orang duk tanya saya ni, ada kawan-kawan saya pun duk tanya. Apa dia? Nak mengaji lama lah ni, tapi halangan dia mak dia tak pergi mengaji. Pula mak dia suruh masuk universiti. Dia pun tahu dah universiti ni apa dia. Dia tak nak dia nak ngaji pondok tak dia. Mak dia tak bagi, mak bapak tak bagi. Selagi ada mak ni, mak tak izin dengan kau pergi pondok. Oh, payah agak mak macam ni pun. Ni mak apa saya tak tahu lah. Mak lebih-lebih lagi marah dia mah. Mak tahulah masa depan hang. Betul lah, ayat tu pun tak betul lah. Mak boleh tahu masa depan. Cakap dengan mak buat muka gitu tak kena kan. Dia ada adab dengan mak, kena jaga. Tapi mak tu tak betul, sewil mak macam tu. Saya mujurlah nak mengaji lu, mak tak halang. Kita nak mengaji. Baguslah. Mujur dia tak halang, kalau hilang tu tak tahu jadi apa, saya tak tahu dah. Makhluk. Kadang mak bagus, bapak bagus, anak pun bagus mengaji. Masyarakat pula. Engkau nak bagi anak engkau jadi apa? Makan pasir. Jadi tok imam cukup ke pendapatan akan datang? Belum bisa sedekah ke orang. Dia orang pun kena tahu juga ilmu teknologi. Ajar matematik, sains, apa-apa. Yang bodoh agama, bodoh tauhid, tak sibuk dia ajar. Dia pula tolong risau lah. Tengok budak semua duk ngampai Quran, duk belajar tauhid. Saya nak tawar diri, nak ajar matematik ke budak pondok. Hang tu kena pergi ngaji tauhid. Bukan hang tawar diri ngajar matematik budak pondok. Saya pelik budak pondok tak mau ngaji matematik. Kami pelik hang tak mau ngaji tauhid. Itu. Kasar sikit lah saya sebut kan. Ada orang dia faham itu. Dia rasa macam apa yang dia ada tu benda besar, padahal tak ada apa lah. Matematik ni yalah takat tu kira ayam tu yang tu. Tu je lah matematik. Besar sangat kan matematik, besar sangat kan sains. Gitu kan. Bukan nak maksudnya nak tolak langsung tu dah, tapi besar sangat kan tu. Yang besar ni akidah Nabi kita Muhammad SAW, semua Nabi Rasul datang ni la ilaha illallah, mengerti ke la ilaha illallah tu? Cerita tu Nabi sebab dia mengerti lah. Sikit lah bahasa-bahasa itu pasal saya nak sebut tu, nak kata nak masuk jalan ibadat, bab ilmu ada, bab ibadat halangan-halangan ni. Kalau nak mengaji pun halangan ni, nak taubat pun ni juga halangan dia, ni lah halangan dia. Dunia, makhluk, masyarakat, jiran tetangga, adik-beradik, kawan kerabat. Ni kadang-kadang nak buat kahwin mudah-mudah je, akad nikah apa kenduri sikit-sikit boleh lah. Yang betul mu kahwin janda ke yang tak buat kenduri? Kahwin janda mu kena tangkap basah ke sampai tak buat kenduri langsung ni? Tangkap basah pula dah. Kahwin cowboy ni gimana? Tak ada kenduri kata ni asing, laki perempuan tu pun dia mau pelik lah. Ini asing-asing ni tak romantik lah. Takkan kita main keluarga, bini makan kau ni, tok laki makan kau ni, kena mu. Orang tak faham syariat ni tu. Dia duduk gena-gena tu. Kalau orang ngerti macam mana? Mu lah gena. Tak faham syariat ke? Kat rumah mu tak apalah mu makan sekali setelah dengan dia mu. Gena tak saling-saling tak tajuk pengantin dengan kami. Pengantin untuk suami, bukan untuk mu. Mu gaduh nak tengok pengantin apa? Lagi syaitan. Yang ni yang besar ni. Musuh nak pergi lawan ni. Dan Malaysia syaitan besar sekali. Dia hak tadi dia bagi kita tak sedar ke Allah Ta'ala. Tak ada tauhid ke Allah Ta'ala. Ada ilmu tauhid pun tak dapat tauhid ke Allah Ta'ala. Ni syaitan punya kerja. Lagi apa? Nafsu. Syaitan dia akan guna nafsu untuk tunggang kita. Jadi malas, kuat makan, kuat tidur, kuat hiburan, kuat lepak, kuat bersembang. Tapi nak baca Quran tak sekali, selawat payah. Kalau main sampai patah-patah kaki, seliuh-seliuh.
Tak ada pun pergi ngaji sampai seliuh. Ada. Lengoh sikit yang lengoh. Wah. Kalau main bola tu cabut lutut pun kata, cari orang urut boleh main bola lagi, seronok ni. Oh, tu. Tapi ngaji ni wah. Naik basikal tak apa, gebah-gebah kaki, jangan keren-keren kaki pun. Tengok kena tipu satu-satu. Memang kena mengaji, kita dapat suluhan tutup guru kita baru kita faham bab ni. Ni 4 unsur disebut: dunia, makhluk, syaitan, nafsu. Yang demikian tu kata dia 4 perkara yang menjadi punca halangan besar. Lagi berat itu mestilah terlebih dahulu kata dia hindarkan halangan-halangan itu serta dihapuskan semuanya sama sekali. Macam mana nak hapuskan nafsu? Macam mana? Nafsu tak boleh hapus kan? Mana boleh? Nafsu kena didik. Macam mana nak didik nafsu? Ada pelajaran ni nanti. Syaitan memang ada. Tambah iblis, kepala dia besar sekali. Umur tak, selagi tak kiamat dia tak mati. Pengalaman dia punya panjang. Nak tipu daya kita. Masyarakat, mana nak lari masyarakat? Kita pun sebahagian ahli masyarakat. Dunia, kita pun duduk dalam dunia. Macam mana nak selesai satu-satu isu tu? Jangan. Nak duduk dalam hutan pun masih dunia. Hutan pun masih makhluk. Monyet pun makhluk. Ular pun makhluk. Apa dalam hutan tak ada setan, tak ada nafsu? Jangan. Dia mesti ada ilmu dia nak selesai tu. Sebaliknya, jika tidaklah dihapuskan, maksudnya diselesaikan 4 halangan ni, tentulah tidak dapat tercapai tujuan untuk melakukan ibadat. Memang tak boleh. Jadi apa ilmu dia nak pergi selesai tu? Di sinilah dia hamba ni akan beradab pula dengan beberapa kesukaran halangan. Dari itu berkehendaklah pula kepada mengatasi kesukaran halangan-halangan 4 ni dengan 4 perkara jua, iaitu lucutkan hati daripada haloba kepada dunia. Ni ubat lah. Disebut sekali lalu lah kan? Pasal kitab kita ni, Imam Ghazali dia akan sebut sekali lalu apa isi kandungan kitab dia. Lepas tu nanti dia akan masuk satu persatu ilmu. Apa dia ilmu? Jadi kita baca ni baru dia nak rentas sekali lalu apa dia dari sudut ilmu taubat. Lepas tu ni 4 halangan. Nak bagi baik dia macam mana? Lucut hati daripada haloba pada dunia. Apa nama dunia? Kena lucut hati. Dan lucut hati tu apa dia? Apa maksud dia? Bukan maksudnya harta semua buang masuk parit, bukan. Ataupun semua wakaf berhenti kerja, tak mau kerja, duduk zikir, duduk masjid je, bukan macam tu. Pasal nak buang ni, nak tanggalkan dunia ni daripada hati. Macam mana nak tanggalkan dunia daripada hati? Macam mana nak buat? Saya sebut sekali lalu. Kemudian tu, asingkan diri daripada memandang pada makhluk. Terpelihara daripada tipu daya. Macam mana nak asingkan diri pada makhluk? Keliling kita makhluk. Takkan nak cerai habis bini. Anak ada tanggungjawab kita, bini ada tanggungjawab. Kalau cerai bini boleh cerai, anak tak boleh cerai. Ada nafkah dia tuntut esok, pening kita. Kalau bini kita tinggal tak cerai, dia tuntut nafkah kita tak bayar, kita duk pergi lari dalam hutan konon nak berzikir, nak bersuluk, macam mana? Mapuh kita esok kena tuntut dengan mahkamah. Macam mana nak pergi selesai? Pasal kita pun makhluk. Macam mana kita nak boleh hati ni tak pergi ke makhluk, tak jatuh cenderung ke makhluk. Makhluk yang kita pun makhluk, anak isteri pun makhluk, keliling kita makhluk, kita tak jatuh hati ke makhluk. Makhluk tak pengaruhi kita. Macam mana? Yang tu yang dia nak sebut tu. Memang jumpa nanti lah ilmu dia satu-satu. Lagi, perangkan berhabis-habisan dengan syaitan. Nak perang dengan syaitan macam mana? Bukan lagi tumbuk. Boleh pegang cekak tekak tu, bagi lebam muka, senang. Ambil pisau, bunuh. Senang tu. Boleh bunuh iblis tu. Tak. Macam mana nak perang habis-habis? Bukan pakai mesin gun. Boleh. Nak perang syaitan apa dia? Zikir. Ingat Allah Ta'ala. Tak ada jalan lain nak lawan dengan syaitan melainkan ingat Allah Ta'ala, rujuk Allah Ta'ala. Macam mana nak boleh sentiasa zikir? Macam mana pula? Bukan pegang tasbih 24 jam, bukan?
Tu, apa ilmu dia? Soal sikit, dah mengaji ke belum? Dah selesai tak selesai bab ilmu tu? Jadi besar macam ni mesti berilmu. Itu yang habis dia selesai ditunjuk satu kerangka perjalanan nanti, baru dia akan masuk bab ilmu. Ni ilmu mesti faham elok-elok. Macam umur jumpa insya-Allah. Dengan syaitan perang habis-habisan. Sekali lalu saya sebut, syaitan ni tak ada jalan lain, zikir. Dan zikir ke Allah macam mana? Rujuk ke Allah, kenali Allah, sebut Allah pun dah tahu dah macam mana nak balik ke Allah. Allah apa? Allah hidup aku. Bukan makanan hidup aku. Pasal syaitan dia akan kacau kita. Berakidah ni dia akan palingkan hati ni, kalau boleh tak ada langsung perasaan ke Allah Ta'ala. Ni syaitan punya kerja. Sehingga kan jangan kata ke Allah Ta'ala nak mana, kita akan berasa ke diri aku, habis-habis tak kepada lain makhluk. Kalau kita ni orang hebat, kita akan rasa ke diri kita. Tengok aku, tengok aku, tengok aku, tengok aku. Dia akan bagi nampak diri kita. Dia tak akan bagi nampak pada Allah pencipta. Tu iblis yang kerja. Jadi kena perang dengan habis-habisan lagi. Dan menguasai nafsu. Macam mana nak kuasai nafsu? Duduk tempat mengaji tak tidur. Macam mana nak buat? Saya sebut macam tu pun padahal lah. Tambah duduk aircon ni macam mana? Duduk bawah blower tu lah. Macam mana? Mau larilah ganjak sikit yang duduk bawah tu Kalau tak apa dengar di luar tu, masuk dalam. Jangan dalam pergi keluar. Janganlah. Itu nak lawan nafsu. Macam mana nak menguasai nafsu? Nafsu pun kalau boleh duduk luar siapa? Senang nak belunjuk, nak isi okok boleh. Dalam masjid nak isi okok, kena punggai boleh. Macam mana nak boleh lawan nafsu? Nak menguasai nafsu. Nafsu ni bukan dia kawal kita, kita kawal dia. Sembang senang kan? Boleh atur tak? Satu hari satu muka juzuk, satu juzuk kau berat kan? Satu muka Quran baca boleh tak? Nafsu kawal kita, kita kawal nafsu. Zikir pagi la ilaha illallah 100 kali mesti. Tak habis masa bangkit daripada tempat jemaah. Boleh? Kita kawal nafsu kan, nafsu kawal kita. Baru banyak tu, belum 100, belum 1000, belum lagi. Nasi lemak tu satu bungkus bagi 4. Isteri, Sagita, anak pertama, anak kedua. Anak ada 2 orang. Bagi 4. Bukan 4 bungkus orang, bukan. Nafsu tu. Tambah dah makan macam mana? Dia tengah mata. PKP lah tu. Tugas mata, tidur. Bagi ke 11 ke 12 kan. Masak lagi, makan lagi. Kita ikut nafsu ke? Nafsu ikut kita. Kalau puasa pula, puasa lagi dah lembek lah. Lembek tidur tak? Nafsu lagi tidur. Patutnya bila puasa tak makan, cegah lah. Lembek pula tak makan. Macam mana? Akidah macam mana? Tuan-tuan, satu duduk bawah pentadbiran Tok Guru cukup biasa. Dia tak cakap banyak, dia susun dengan kita, dia bagi ikut je peraturan dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita tu. Adapun tentang nafsu itu adalah tersangat sukar. Jumpa nanti kat situ insya-Allah. Sambung kita muka surat 21. Ini saya baca seorang lah. Pasal bab tu kena cerita tentang tu sikit. Lagi baca tu dia lajak, dia tak pandang situ. Ada tempat yang kena baca laju, saya suruh firmankan orang lain baca. Baik. Ada soalan situ? Ya. Waalaikumsalam. Zuhud istiqamah. Zuhud tu kalau ikut dia formula untuk lawan dunia kan. Bahasa mudah zuhud ni tak jatuh hati ke dunia. Bahasa mudah orang terjemah zuhud benci dunia. Takut tak faham lagi benci dunia. Ambil dunia hanya di tangan, tak di hati. Itu zuhud. Duit ada di tangan, naik kereta Ferrari tapi letak ke tepi. Aku nak pergi ngaji. Jangan duk gosok sembahyang tak pergi. Tak jadi tu. Istilah zuhud ni, walaupun kita jadi yang di-Pertuan Agong, boleh tinggal tahta pasal nak pergi ngaji, nak buat ibadat ke Allah Ta'ala.
boleh tinggal ni. Pasal apa? Nak pergi ngaji, nak pergi belajar, nak baca Quran, nak zikir. Ada orang nak jumpa pun, minta maaf, saya ada tugas dulu. 15 minit lagi baru saya boleh keluar. Tunggu Ustaz. Nak jumpa saya, tunggu. Tu. Kalau ada orang gedik-gedik apa nak sebut? Tu bahasa mudah itulah. Zuhud ni, kita ambil dunia bukan untuk dunia. Ambil dunia untuk guna dunia untuk pergi ke Allah Ta'ala. Sekali lalu saya sebut itulah. Nak zuhud. Tu pun ada pelajaran besar tu macam mana nak jadi zuhud. Bukan zuhud ni miskin papa kedana zuhud. Tidak. Berapa ramai orang duit tak ada tapi dalam hati ni kalau aku boleh jadi jutawan. Kalau aku boleh jadi hartawan. Ni hati. Kalau aku ada kereta besar. Kalau aku boleh mengajar. Dia punya semangat tu. Lain tu. Jadi dia punya haloba tu mulut ngagar luas walaupun tak ada kan. Tak sepertinya zuhud ni tak ada harta. Nabi Sulaiman zuhud. Jin pun dia kuasai. Tak ada hati sikit pun kat jin. La ilaha illallah. Kuda dia beribu-ribu ekor. Sehat-sehat, segak-segak. Untuk kegunaan dia, tentera dia apa. Ada satu hari dia duduk sibuk tengok kuda pasal terpesona sikit lah gitu. Pasal kuda-kuda yang segak. Dalam tu dia tauhid ke Allah Ta'ala, tak lupa Allah yang bagi jadi surga ni segak. Tapi menyibukkan dia daripada waktu yang sepatutnya dia kena bersolat, dia kena berzikir khas, tawajuh ke Allah Ta'ala. Dia sembelih kuda dia, hak dia jatuh hati dia. Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Sebut dalam Quran tu. Sebut apa? Macam mana zuhudnya Nabi Allah Sulaiman dalam keadaan dunia dia perintah. Memang ada pelajaran besar tu. Pasal berbab macam ni memang ada bab dia, banyak orang jumpa lah, saya sebut sekali lalu itu. Zuhud. Istiqamah ni bahasa mudah nak cuma apa? Istiqamah nak sebut je lah bahasa Melayu dah kan. Apa dia istiqamah? Bahasa putih sikit, keep it up. Betul, keep it up. Tak tahu. Orang Persia, sorry ya. Tak faham bahasa Inggeris kot. Keep it up. Teruskan. Apa benda kita dah buat benda baik tu, teruskan. Istiqamah. Istiqamah zikir, istiqamah baca Quran, istiqamah mengaji, ibadat, sembahyang fardu. Keep it up. Maksudnya keep it up. Teruskan. Keep it on. Teruskan. Ala tul, halu majarra. Tu bahasa Arab. Apa istiqamah ni? Kekalkan buat. Jangan paling belakang untuk berundur daripada setiap taat yang telah terlaksana. Apa-apa bahasa seumpama tu. Dah main jemaah, dah main mengaji, dah duduk depan. Istiqamah duduk depan, jangan duduk belakang. Dah main sembahyang jemaah, jangan duduk tinggal pergi sembahyang seorang-seorang. Janganlah. Dah boleh beli kitab, bawa kitab. Dah boleh baca kitab, pegang kitab. Dah boleh mengaji, pastikan tak tinggal mengaji. Tu, istiqamah. Pasal istiqamah ni lawan dia hangat-hangat teh ayam. Dan istiqamah ni kena ada satu prinsip. Tambah pula benda yang memang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dia memang kena istiqamah, tak boleh hangat-hangat teh ayam. Setahun, lepas tu tinggal pula. Tak ada. Namanya hangat-hangat teh ayam ni. Tambah pula beli kitab. Bakal beli habis, tak cukup kitab, minta lagi. Lepas tu tengok ada 2-3 orang yang pegang kitab. Pergi mana kitab ni? Tak istiqamah. Sorry lah siapa dia, saya tak tahu lah. Kenal nasib tu. Dia beli kitab perhiasan bini baca kat rumah kot. Pasal tengok live dia apa lah kan. Itu tak ada, saya dah bawa lagi. Ini tempat putih saya bawa. Itu sekali lalu istiqamah lain. Soalan pertama, adakah kekayaan yang kita peroleh ini bagaimana? Macam mana? Kekayaan yang kita miliki ini adalah datang daripada usaha kita sendiri. Adakah tercela kita
Oh, adakah tercela akidah orang yang menganggap apa kekayaan yang dia dapat ni, apa yang hasil daripada dia sekarang ni adalah hasil daripada diri sendiri? Soalan dia, adakah tercela akidah? Semestinya tercela. Semestinya tercela. Akidah kita, apa saja kita dapat, apa dia? Masya Allah, makana min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat kita dapat, faminallah. Kalau katalah kita usaha pun, usaha tu siapa bagi kita dekat? Kita pandai, siapa bagi pandai? Siapa bagi otak? Kalau kita dapat projek-projek, siapa yang bagi kita bertemu projek dan orang bagi projek kat kita tu? Siapa? Mana ada hal lain ni? Macam tu nisbah fikir dia macam tu. Nak berkata soalan adakah tercela? Memang tercela. Pasal kaedah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, dia ni seabdul makhluk Allah Ta'ala bagi jadi, dia tak pernah rasa dia hebat. Bayang tak? Hatta kalau Rasulullah, kalau aku dimasukkan syurga pun, bukan di atas apa amal yang aku buat, tapi di atas limpah kurnia Allah Ta'ala nak masukkan aku dalam syurga. Kalau Rasulullah akidah gitu, kita takkan akidah ni sebaliknya. Dia orang kata, yang tu ibadat Ustaz, yang ni ke ibadat, ni dunia ni. Dunia sama lah. Kalau pasal kaedah kita, apa saja kurniaan yang Allah Ta'ala beri, wajib ke Allah Ta'ala lah yang kita kena rasa di hati. Tiada siapa lain yang boleh memberi, melainkan hanya daripada Allah Ta'ala dia sendiri. Orang lain tak campur langsung. Satu duk rasa daripada kita, keupayaan kita. Orang macam ni, kalau istilah sebut dalam Quran, cerita yang mengaku diri sendiri sampai minta keluar zakat, dia tak mau bayar, dia ada potensi untuk jadi Qarun. Ui, kasar sikit lah ayat tu kan. Pasal Qarun ni, bila Nabi Musa minta zakat, dia kata apa? Inilah hasil kerja yang telah aku buat. Engkau senang-senang nak minta duit daripada aku, zakat konon. Tu ayat yang disebut. Itu akibat dia nanti dia akan langgar syariat lah. Dia akan rasa semata-mata daripada diri dia akan jadi kedekut dan bakhil. Alhamdulillah. Jadi atas soalan adakah tercela? Ya, tercela. Soalan kedua mengenai hadis, kalau kata yang tu memang sabit hadis an-nadhafatu minal iman, adakah dimaksud nazafah tu nazafah zahir ataupun nazafah batin? Kalau ikut memang ada dua-dua maksud yang boleh dipaham. Isyarat kalau yang tu ada hadis, maka memang ada hadis Rasulullah sebut at-tahur syatrul iman. Tahur ni adalah syatrul iman, sebahagian daripada iman. Lafaz an-nadhafatu minal iman, lafaz tu mungkin ada bahas ulama itu adakah dia betul-betul riwayat macam tu, tapi maksud yang seumpama tu betul. Maksudnya memang bersih ni sebahagian daripada ciri-ciri keimanan, semestinya ada ciri bersih zahir, mesti bersih batin. Dua-dua kena ada. Pasal orang yang bersih zahir tak sempurna, zahir dia bersih, kalau batin dia tak bersih, untuk buang di hati dia selain daripada Allah Ta'ala. Macam mana isteri, dia tak ada dalam hati dia selain daripada suami dia. Jejaka handsome macam mana sekalipun, suami perut boroi, inilah suamiku, korban aku, khidmat aku untuk dia lah. Walaupun yang ni Shah Rukh Khan pikat aku, go to hell are you, this is my husband, sacrifice my life for him, this is my husband. Kita sekali pun katalah mai datang macam-macam hebat macam mana, la ilaha illallah, raditu billahi rabbah, redha aku sebagai Tuhan, apa dia beri aku cukup, aku takkan berpatah hati. Tengok ni hebat, pangkat, harta benda macam ni, populariti, glamour, selebriti, la ilaha illallah, ma fi qalbi ghairullah. Dia punya prinsip mesti macam tu. Jadi tu tahur hati. Hati dah bersih, mestilah syariat zahir mesti patuh lah. Mesti ikut SOP syarak. Cuma bersih tu macam-macam huraian lah sebut ulama. Bersih tu, bersih dari sudut najis tak najis. Nak faham najis tu pun suku kena mengaji kan. Sanitizer tu najis tak najis, kena ngaji elok-elok. Kalau orang yang memang bersih, dia tengok pun nak pegang sanitizer tu, pasal ada tohmah najis dia. Panjang saya cerita tu. Kalau orang faham iman, dia akan belajar satu-satu macam mana nak bersih zahir, nak bersih batin. Dua-dua kena berhati, dua-dua kena belajar.
Mudah-mudahan ni mudah Allah Taala untuk kita pergi belajar bab-bab tu. Amin. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan. Birahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.